Bab sebahagian daripada agama, yakni ajaran agama, ialah lari daripada pelbagai fitnah. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an yakuna khayra malil muslim غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. Abdullah bin Maslamah telah meriwayatkan kepada kami dari Malik bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah dari ayahnya, dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lama lagi akan tibalah masanya di mana sebaik-baik harta seseorang muslim ialah kambing yang dibawanya ke puncak gunung dan ke kawasan-kawasan tadahan hujan. Dia lari demi agamanya daripada pelbagai fitnah. Nah, itulah 2-3 bab sebenarnya. Kita baca sini 2-3 hadis. Bab alamatul iman hubbul ansar. Seperti mana telah kita bincang sebelum daripada ni, iaitu kalau kita ambil 2 tajuk sebelum ni, sekurang-kurangnya kalau kita ambil 2 tajuk sebelum ni, maka kita dapati tajuk bab minal iman an yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, menuntut kita supaya kasih kepada saudara kita, suka untuk saudara kita apa yang kita suka untuk diri kita sendiri. Ini maknanya dia nak suruh kita ni sama lah, dari segi persamaan, sama. Itu yang dituntut. Yang keduanya bab hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Ini tuntutan lebih tinggi lagi daripada tu. Kita kena kasih kepada Rasulullah lebih daripada kita. Cinta kepada Rasulullah itu adalah tuntutan iman ataupun sebahagian daripada iman. Dia mari hadis, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak beriman seseorang dari kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Artinya yang dikehendaki ialah kita kasih kepada Rasulullah lebih daripada yang lain. Kepada hak lain-lain tu sekurang-kurangnya kita kata sama, hak tu hak naknya. Tapi kepada Rasulullah tak boleh, dia kena lebih lagi. Orang lain pun kalau nak kira hak moleknya tuntutan iman, kalau lebih kasih kepada orang lain kerana agama, itu pun satu keistimewaan juga, yang dituntut juga. Tapi sekurang-kurangnya samalah dengan orang-orang lain. Adapun Rasulullah kena lebih. Artinya kita kena cinta kepada dia tu lebih daripada diri kita sendiri dan orang-orang lain yang ada kaitan dengan kita lah, yang kita kasihi, seperti yang kita telah bincangkan dulu. Hak ni dalam bab ni dia nak ceritakan tentang tanda iman ialah kasihkan Ansar. Jadi bila kita kasihkan kepada Nabi SAW, bukan bermakna kasih kepada dia saja, dia seorang saja, tidak. Bahkan kena kasih kepada orang-orang yang dekat dengan dia, rapat dengan dia, ada kena mengena dengan dia. Hak itulah hak naknya. Itu hendaknya, iaitu kita kena kasih kepada orang-orang yang ada kaitan dengan seseorang itu. Baru maknanya kita kasih betul kepada orang itu. Dan ini ditunjukkan oleh Nabi SAW sendiri. Nabi SAW sendiri ditunjukkan
oleh baginda, bagaimana apabila Khadijah tu meninggal dunia kan, dia masih mengadakan hubungan baik dengan sahabat-sahabat dia, keluarga dia, dan ingat kepada mereka. Apabila mereka mari dia sebut dengan baik, layan dengan baik. Ini semua menunjukkan bahawa kalau seseorang itu sayang kepada seseorang, dia bukan sayang kepada orang itu saja, kepada sekeliling dia, dekat-dekat dengan dia. Begitulah. Sebab ada juga kadang-kadang kita sayang tu sayang atas seorang saja, atas seorang saja. Misalnya kita sayang katakanlah kepada isteri kita, atau kita sayang kepada suami kita sekat dia. Dengan tua kadang-kadang bala. Misalnya itu tak apa kena lah tu. Boleh jadi kesilapan tu bukan balik kita, boleh jadi kesilapan tu bukan balik kita, balik tu tua pun boleh jadi. Tetapi mana ada sesuatu yang tak kena lah tu. Hak naknya mana mesra bukan mesra dengan orang itu saja, bahkan dengan semua sekali. Hak lebih lagi, iaitu mesra dengan bangsa dia tu, sayang kepada bangsa dia pun. Hak tu lebih besar lagi lah. Tetapi dalam batas agama lah, dalam batas agama. Hak tu Imam Bukhari maksud dia buat tajuk hubbul alamatul iman, hubbul ansar. Alamat iman, hubbul ansar, ialah kasihkan ansar. Jadi kalau kita kata alamat iman ini bukan menunjukkan iman itu sendiri. Yang kita nak bincang dulu daripada dulu lagi, iaitu tentang iman itu sendiri. Ini apa makna alamat? Alamat tu bukan iman itu sendiri. Yang nak bincang tentang lebih kurang iman ini murakab ke apa yang kita bincang dulu, iman itu sendiri. Sekarang ni dia sebut alamat iman. Apa dia sebut alamat iman? Dia tidak kata minal iman, supaya lain-lain lah. Hubbul ansar, cintakan ansar itu sebahagian daripada iman. Apa dia tidak kata gitu? Dia sebut, dia buat tajuk tu dalam Bukhari ini yang penting, yang kita kena perhati. Apa dia sebut alamat? Sebabnya Imam Bukhari nak cerita kepada kita di sini tentang iman ini benda dalaman. Dan mungkin orang boleh dakwa, semua orang dakwa. Bahkan orang munafik pun dakwa juga, dia percaya kepada Allah dan percaya kepada Rasul. Tetapi kalau iman dia tu tidak mendalam, kita boleh tengok kesan-kesan dia tu tidak benar dia. Kesan-kesan tidak benar dia tu pada dakwaan dia tu, kita boleh tengok pada orang lain. Mungkin dalam perkara dua dia boleh tutup, dia boleh sembunyikan daripada kita. Mungkin dia semayang, kita pun dia sepuluh kita dah. Dia puasa, kita kata dia sepuluh kita dah. Dan pada dakwaan lain serupa. Kita cara kita nak kenal seseorang itu sebagai mukmin yang sebenar, dia tak boleh tengok pada dua perkara, kena tengok banyak perkara. Banyak perkara. Di antaranya ialah dia kasih ke tidak dengan orang yang ada kena-mengena dengan seseorang. Seperti di sini yang ada kena-mengena dengan Nabi SAW ialah ansar. Dia kasih ke tidak? Ini salah satu alamat yang menunjukkan kepada iman dia tu benar ke tidak. Dia berkait dengan iman juga. Walaupun ini alamat yang menunjukkan keimanan seseorang itu, ketulinan ataupun keaslian dalam iman dia tu, dia menunjukkan begitu. Sebab itu dia sebut alamat iman. Yang ni, dengan ini kita boleh tahu orang itu betul-betul dia beriman ke tidak. Sebabnya kalau kita kata orang-orang muhajirin, memanglah nampaklah. Di sini sekali kita tengok apa dia kata alamat iman itu hubbul ansar. Dia tidak kata hubbul muhajirin dan lain-lain lagi, cintakan ahli keluarga Nabi SAW ke. Tiba-tiba dia mari mula-mula sekali ni kalau cinta kepada orang lain ni, selain daripada Nabi SAW, ialah kasihkan ansar. Bapa. Padahal muhajirin ada, ahli keluarga dia ada. Apa yang sebut ni? Sebab hak ni hak mungkin timbul kemuskilan ataupun kekeliruan ni. Adapun kalau kita kata
Ahlul Bait ataupun keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pelik. Kalau orang nak sayang kepada dia pun sebab biasalah ahli keluarga. Ahli keluarga kasih sayang tu semula jadilah kita kata. Begitu juga golongan muhajirin. Golongan muhajirin kalau nak kira dari segi zahir dia banyak juga pengorbanan dia, bahkan kalau nak kira lebih tinggi lagi lah. Kerana Nabi SAW itu perbuatan mereka tinggalkan tanah air, tinggalkan harta benda, tinggalkan keluarga, putus hubungan, mari ke Madinah. Tinggi. Jadi kalau orang tak kasih kepada hak lagu tu, tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar. Hak tu tidak tinggi lagi. Imam Bukhari ambil dia hak agak payah. Ansar ni orang lain, suku Zakat, tak ada keluarga. Dia duduk orang negeri lain lah kita kata. Kemudian bangsa lain itu tidak Quraisy lah. Yang dia puak-puak Ansar, suku. Duduk di negeri lain. Lepas tu dia tidak kata bersusah payah kena tinggal negeri dia kerana Islam. Tak nampak tu. Dari segi itu semua, meninggalkan harta benda dia. Bahkan mereka tetap mempunyai harta benda di Madinah. Boleh jadi kita berasa terutama orang zaman tu. Dan orang zaman kemudian pun boleh jadi juga. Orang zaman tu dia berasa tidak perlu kasih manalah kepada golongan Ansar ni, sebab peranan dia pun tak ada besar. Tidak, pengorbanan dia tu pun tidak besar. Boleh jadi kita keliru begitu. Dia pula tidak keluarga, dia pula tidak sebangsa. Walaupun dari segi Arab tu sama-sama Arab lah, tapi tidak Quraisy. Tidak mengorbankan harta benda dia dengan arti meninggalkan tempat harta benda dia. Tidak lagu. Jadi kalau kita kata hak munasabah, kalau Ansar ni lah yang terpinggir sikit, asing sikit daripada lain-lain, keluarga dia, muhajirin. Sebab dia sendiri pun masuk dalam muhajirin dah. Nabi SAW tu keluarga dia pun dalam muhajirin juga. Hak mana-mana pergi tu. Hak yang mungkin terpinggir, orang tak ambil beratnya, iaitu golongan Ansar. Imam Bukhari nak cerita kita beriman kena fikir jauh. Mana kaitan itu, kaitan yang walaupun pada pandangan kita jauh, kita kena melarat sampai ke situ, kasih kepada dia. Dan kasih kepada dia tu kita kena mengambil kira ada kaitan dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu yang paling penting. Hak tu yang paling besar. Kalau nak kira perjuangan Ansar dari segitu, maka dialah hak paling besar sekali. Dialah hak paling besar sekali. Sebab golongan muhajirin kalau pergi ke lain pun boleh jadi, boleh juga. Tetapi nak cari orang-orang yang sanggup semua sekali secara kumpulan, satu kumpulan, masyarakat yang sanggup mati kerana Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada orang lain, kumpulan lain. Puak-puak Ansar inilah. Puak-puak Ansar ini. Dan mereka kalau kita perhatikan dalam sejarah kan, banyak pengorbanan dia tu. Pengorbanan dia tu banyak, walaupun dia tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan keluarga, tetapi pengorbanan dia kepada orang muhajirin sangat banyak. Sehingga boleh kita katakan kalau tak ada orang-orang ataupun golongan seperti Ansar ini, kira-kiranya payah juga nak naik Islam itu. Payah juga nak naik Islam. Dan Nabi SAW padahalnya sahabat-sahabat dia pergi ke Habsyah tu kan, berjumpa dengan Najasyi ke apa. Najasyi sudah Islam. Kalau nak kira nak pergi pindah sana pun boleh. Tapi Nabi SAW tak pilih sana. Allah SWT tak pilih pergi ke sana. Yang dipilihnya pergi ke Madinah. Ini bermakna mereka ini orang yang istimewa, penting dalam sejarah Islam, yang kita tak boleh lupa sama sekali. Tak boleh kita nak kata tak ada kena-mengena dengan Rasulullah, tak perlu kita sayang kepada dia, apalagi kita nak benci kepada dia. Itu tak kena sama sekali. Inilah maksudnya. Ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Jadi orang-orang munafik, orang-orang munafik ni boleh kata secara kumpulan yang ramai, dia bermula di Madinah. Di Mekah tu ada tapi tidak banyak. Tetapi secara kumpulan di Madinah, terdiri daripada orang-orang Yahudi ataupun tidak Yahudi, Arab
yang merupakan sekutu kepada puak-puak Ansar ini. Puak-puak Ansar ni. Nabi SAW kata gini, dia nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia bahawa tanda di sini orang yang beriman sebenarnya lagu mana. Dia senang hati, dia sayang, dia kasih kepada Ansar. Mungkin hak lain dia buat, dia dapat menutup mata kita dengan perbuatan-perbuatan dia yang lain. Tetapi hak ni mesti kita boleh kesan. Salah satu cara kita nak mengesan orang munafik itu ialah dengan kita tengok dia kasih ke tidak kepada orang Ansar. Kalau dia kasih kepada orang Ansar tidak kerana lain sebenarnya, kerana Ansar itu telah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah memperjuangkan agama. Kerana tu, bukan kerana pribadi Rasulullah secara pribadi, tidak. Kerana tu berarti dia kasih kepada agama. Kalau dia kasih kepada Ansar berarti dia kasih kepada agama, tidak kerana lain. Golongan Ansar ni terima Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kerana nak menegakkan agama. Sehingga selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke sana ni, semua jadi musuh kepada puak-puak Ansar. Mereka, kedudukan mereka betul-betul terancam. Tanda imannya iaitu kasih kepada Ansar. Dan tanda nifak Nabi sallallahu alaihi wasallam nak rayak kepada sahabat-sahabat dia pada masa itu ialah benci kepada Ansar. Sebab mana benci kepada Ansar ialah benci, tak suka Islam ni naik, tak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembangkan agama dia. Itu maknanya. Sebab tak ada maksud lain Ansar ni. Gitu sekali perjuangan dia. Sehingga kalau orang bencikan kepada dia, berarti benci kepada Rasulullah. Benci kepada Rasulullah adalah kafir lah, tidak Islam. Ni ada kaitan juga tu. Cintakan Ansar dengan iman, dengan kekufuran, ada kaitan juga. Dan kalau cintakan Rasulullah, makna cintakan Islam. Cintakan Ansar, cintakan Rasulullah, maknanya begitu. Kalau tidak cintakan Rasulullah, Ansar, maknanya tidak cinta kepada Rasulullah, tidak cinta kepada agama. Itu. Kemudian Nabi SAW banyaklah dalam riwayat-riwayat dia, dalam Bukhari ni pun akan datang, kita akan jumpa, iaitu kelebihan Ansar ini. Kelebihan Ansar ni, sehingga disebutkan alamat iman ialah hubbul Ansar ni. Iaitu kita tengok banyak dalam hadis kan, Nabi SAW sebut Ansar itu adalah karshi wa aibati. Orang Ansar itu adalah maidah aku, dan aibati, tempat simpanan barang-barang berharga aku. Situ orang Ansar. Orang Ansar ialah maidah aku. Kalau kita tak ada maidah, macam mana kita nak menghadamkan makanan? Penting tu. Untuk menghadamkan makanan, kita ada maidah. Maidah tu ialah golongan Ansar. Barulah jadi Islam seperti yang ada ni, dengan sebab ada orang Ansar itu. Kalau tidak, tidaklah jadi kita ni sihat seperti yang ada ni. Darah kita pun tidak jadi dengan baik, kesihatan kita pun tidak baik. Dengan sebab apa? Kalau tidak ada tu. Aibati, mana tempat simpanan barang-barang berharga aku. Dan hak paling berharga, ringkas ceritanya, hak paling berharga diri Nabi SAW sendiri. Kalau kita perhatikan, di manakah kubur Nabi? Di kalangan Ansar. Padahal pada ketika itu, pada ketika Nabi SAW wafat, Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam dah. Mekah sudah dikuasai oleh orang Islam dah. Kalau Nabi SAW nak balik duduk Mekah, boleh, tempat asal dia. Bukan sekadar Nabi SAW sahaja tak sah balik ke Mekah, sahabat-sahabat dia hak lain ramai lagi tak sah. Sehingga apabila pergi pada haji wada' tu, tahun yang ke-10 tu, ada yang mati sedih. Sedih. Sahabat-sahabat menyatakan sedih. Dia tak sah mati sini ni kalau nak kira. Sebab apa? Kalau boleh nak mati di tanah hijrah, di Madinah, tak sah mati sini. Sa'ad bin Abi Waqqas pun hak sakit tu pun pusing juga, takut mati Mekah. Pesan
pesan lana lah kita kata kepada Nabi SAW. Pesan dia ni ada anak seorang je, anak tina, harta ada banyak. Kalau lagu mana kalau nak beri sedekah sekian-sekian banyak, dia tanya Nabi SAW. Dia pusing, takut dia mati di Mekah. Jadi tempat simpanan barang-barang berharga, hak paling berharganya ialah Nabi SAW sendiri lah, dengan sahabat-sahabat dia. Hak mana berhijrah tu, walaupun kalau nak kira boleh, tempat itu tanah asal dia boleh nak mati, nak duduk di Mekah boleh, sebab di bawah kekuasaan Islam tu. Tapi tak save belaka tubuh Rasulullah SAW dengan sahabat-sahabat dia yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau hak Ansar tu memanglah dia orang situ dah, boleh dikatakan semuanya, kalau tidak semuanya pun sebahagian besar daripadanya mungkinlah ada mati tempat lain, tapi sebahagian besarnya tersimpan di bumi Madinah. Itulah tempat simpanan barang-barang berharga. Hubbul Ansar, sehingga Nabi SAW kata, kalau orang lain pergi mengikut jalan lain, lembah lain, orang Ansar ikut jalan lain, aku akan ikut puak-puak Ansar. Aku akan pergi sekali dengan dia, puak-puak dia. Sampai macam tu sekali Nabi SAW kata. Kalau orang lain pergi ikut lain, Ansar pergi ikut lain, aku akan pergi sekali. Dan kalau tidak kerana hijrah lah, ada dalam hadis yang lain pula, laulal hijrah lakuntum ra'an minal ansar. Kalau tidak kerana hijrah, nescaya aku nak jadi aku ni sebagai salah seorang daripada orang Ansar. Itu istimewanya puak-puak Ansar ini. Sampai begitu sekali. Dan Nabi SAW pesan kepada puak-puak dia, jangan berebut kuasa. Kalau kamu berasa ada kelebihan lah kepada orang lain, jangan berasa apa-apa. Kamu kena ingat, aku adalah paling istimewa bagi kamu. Aku adalah pakaian dalam kamu. Orang lain itu sebagai pakaian luar saja. Ansar adalah pakaian dalam Rasulullah. Pakaian syiar orang panggil. Syiar, al-ansaru syiari. Al-ansaru syiari. Syiar itu makna baju hak dalam, hak kena dengan kulit, tidak nampak dari segi luar ni. Dan orang lain adalah dithar, dia sebut pakaian hak luar, mungkin nampak lah. Begitulah juga dia isyarat situ. Isyarat kalau peranan Ansar ini tidak ada selepas kewafatannya, tentu jadi kucak kacir juga suasana pemerintahan Islam pada masa itu. Tapi golongan Ansar dia tidak berebut. Cuma satu ketika yang peringkat mula-mula tu ada sebutlah, minna amir wa minkum amir. Biar adalah seorang di kalangan kami jadi pemerintah, seorang daripada kamu jadi pemerintah. Di peringkat mula-mula, bila Sayyidina Abu Bakar sebut Nabi SAW pesan dah nak jadi khalifah, nak jadi gapo ni, kena orang Quraisy, mereka pun senyap, diam. Ni maknanya dia ni peranan dia penting dalam, tapi tidak nampak. Sebab baju dalam rapat sangat dengan tuai dia tu, dengan tubuh. Hak luar ni nampak, tapi dia tidak kurang penting. Kalaulah hak dalam ni tidak molek, nescaya akan jadi kucak kacir juga sebenarnya permulaan Islam tu. Kita tengok tidak ada kucak kacir berjalan dengan baik, disokong oleh siapa sebenarnya. Jadi Ansar ini dia bukan menyokong Nabi semasa Nabi SAW saja, tidak. Bahkan selepas tu sampai ke zaman Khulafaur Rasyidin, duk sokong semacam. Walaupun mereka tidak ada kedudukan, tidak diberikan apa-apa tempat, dia tahu kelebihan dia ialah Rasulullah. Kelebihan dia. Itu kelebihan Ansar, berbeza daripada yang lain. Sebab itu Nabi SAW kata, orang tanda orang yang beriman ialah kasihkan Ansar. Sebab Ansar ni memang dia tak ada kepentingan gapo-gapo. Semasa Nabi SAW dulu pun tak ada kepentingan, semata-mata untuk Islam. Mati ada orang dia, habis harta ada orang dia. Lepas pada Nabi SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, dan seterusnya, semuanya lagu tu juga. Dia tak ada kata nak berebut kuasa, tak ada. Itu keistimewaan dia. Orang lagu ni ikhlas sangat untuk agama. Kita kena kasih kepada mereka. Kalau kita tidak kasih, tak ada nampak kepentingan apa-apa, kita benci kepada dia, tandalah tu kita tidak beriman sebenarnya. Situ dia nak pergi. Ayatul iman hubbul ansar, ayatul nifaq bughdul ansar. Ansar ini satu lagi gelaran yang diberikan oleh Nabi SAW.
Sebelum itu puak-puak dia ni dikenali dengan Banu Qailah. Banu Qailah, puak-puak Ansar ini. Dan puak-puak dia ni asalnya berasal daripada Yaman. Asal. Lepas tu berpindah lah beberapa ratus tahun sebelum tu, pindah pergi ke Madinah. Duduk di Madinah. Dan Madinah pada ketika itu namanya Yathrib, bukan Madinah. Nabi SAW tukar semua nama tempat, nama golongan itu tukar semua. Dan puak-puak dia ni memang duduk di kalangan mana? Madinah tu tempat orang luar pergi. Orang Yahudi pun ada juga, Ansar pun pergi juga. Dia pernah dengar ada juga sikit sebanyak tentang Nabi SAW melalui orang-orang Yahudi. Dan daripada situ mereka menjadi sebagai saksi lah, dari segi orang-orang Yahudi terima Nabi akhir zaman. Mereka jadi saksi. Setelah Nabi SAW muncul, orang Yahudi tak terima pula, itu soal lain. Sebelum kemunculan Nabi SAW, mereka selalu dengar dah orang-orang Yahudi duduk kata Nabi akhir zaman ni akan mari, Nabi akhir zaman ni akan mari, dan mereka akan minta tolong dengan Nabi tu. Itu mereka selalu dengar, golongan Ansar. Habislah situ. Kita pergi pula kepada bab seterusnya. Bab yang ke-11 maknanya. Tadi bab yang ke-10. Bab yang ke-11 ini orang panggil bab tak ada tajuk. Bab bila terjemah. Bab bila terjemah. Biasanya kita kata bab alamatul iman hubbul ansar. Ada kan? Bab halawatul iman sebelum ni. Bab ada belakang kan? Ada belakang tu. Lepas bab tu dia ada sebut. Hak ni yang pertama. Dalam Bukhari ni bab tanpa tajuk. Apa Imam Bukhari buat gini? Dia ada belakang tu. Ada belakang. Bab saja. Lepas tu dia amari hadis. Kalau kita tengok kepada kitab-kitab syarah hadis, banyaklah yang disebutkan. Banyaklah yang sebutkan. Di antaranya Imam Bukhari ini dia terlupa nak tulis tajuk. Terlupa nak tulis tajuk. Jadi terlepaslah. Sepatutnya tulis. Itu satu. Salah satu pendapat lah. Yang kedua, bukan Imam Bukhari yang terlupa, tetapi penyalin Bukhari. Sebab dulu dia tidak ada percetakan. Dia ada orang salin, ambil kitab asal tu salin. Dalam salin ni bukan banyak-banyak kan, ada tinggal, terjatuh, tertinggal. Situ kata dia terlupa ataupun terlepas daripada anak-anak buah dia, bukan daripada dia sendiri. Sahau ni bukan sahau Imam Bukhari, tetapi sahau anak buah dia. Kalau tidak anak buah dia pun hak selepas tu, orang-orang yang salih ni, lalu kemudian tersebar dengan meluas, nuskhah yang ada pada kita ni yang terlepas, tidak tertulis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga yang mengatakan ini sebenarnya tindakan perawi. Tindakan perawi. Dalam setengah-setengah nuskhah tu dia kata bahkan sini tak ada bab pun. Bahkan hadis ini termasuk dalam bab hak atas ni. Masuk di bawah bab atas tu. Cintakan Ansar adalah tanda iman. Sekali dengan itulah mana hadis yang kedua bagi bab ni. Bab ni tak ada pun sebenarnya. Ini dibuat oleh orang kemudian perawi, tasarruf perawi, dia kata tasarruf perawi. Itu yang ketiga. Yang keempat, Imam Bukhari sengaja tinggal ni kosong, sebab dia bermaksud kemudian dia nak tulis.
Setengah-setengah tu dia tulis lalu, setengah-setengah tu dia tinggal. Sebab apa? Mungkin dia nak cari tajuk yang sesuai ke, nak letak di situ, tiba-tiba tak ada, mati sebelum tu. Ada juga yang berpendapat tu. Ni yang keempat, tiba-tiba mati, tak ada nak isi tempat tu. Itu yang keempat. Yang kelimanya, ada juga yang mengatakan memang dia nak buat lagu tu. Dia, Imam Bukhari dia susun hadis, dia tidak sekali dengan tajuk dia. Tajuk dia buat suku. Dia kumpulkan hadis dulu, susun hadis dulu, lepas tu baru dia masuk bab. Tajuk-tajuk dia pada masa yang lain. Boleh jadi dalam banyak-banyak ni tertinggal, terlepas. Ataupun supaya yang keempat tadi, iaitu dia kata tak ada, mati. Mati tak ada lah. Seperti kita tengok, kalau di antara kitab hadis Hotna ni, Imam Muslim lah. Imam Muslim tu satu contoh yang semua orang terima lah. Iaitu tajuk dalam Sahih Muslim tu bukan dibuat oleh dia. Dia tak ada, dia hanya mengumpulkan hadis saja. Asal dia memang dia nak buat lah, tentu sekali lah nak buat. Tapi meninggal dunia sebelum tu. Tak ada. Makna tajuk ada, kalau kita tengok dalam Sahih Muslim yang ada sekarang ni, bukan tajuk yang dibuat oleh Imam Muslim sendiri, tetapi tajuk itu dibuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi. Maknanya beberapa ratus tahun kemudian. Sebelum itu sudah ada orang buat tajuk. Sebelum Imam Nawawi. Hak kata tajuk Imam Nawawi ni dalam kitab syarah dia lah, syarah Imam Nawawi. Dan oleh kerana syarah Imam Nawawi tu dia lebih popular daripada hak lain, maka orang kata hak tu lah tajuk Muslim, padahalnya bukan tajuk Muslim. Sebelum pada tu pun ada orang lain buat tajuk yang berbeza daripada yang dibuat oleh Imam Nawawi. Bahkan kemudian daripada Imam Nawawi ada lagi orang lain mari, dia buat lagu lain pula. Mana mengikut fikiran masing-masing lah. Tidak salah buat gitu. Sebab apa? Sebab Imam Muslim sendiri tak buat. Kita bukan makna tukar hak dia. Tak ada makna tukar. Itu Muslim saja je lagu tu. Hak lain dah pengarah dia buat. Imam Muslim ni tak ada. Imam Bukhari ni pun kata ni, demo ni, dia kata mula-mula dia buat, dia tinggal lah setengah-setengah tempat tu. Tujuannya nak masuk, tak ada, mati. Itu yang keempat. Dan yang kelima, yang keenamnya, kalau lagu ni kita jumpa dalam Bukhari, selepas satu bab yang ada tajuk, lepas pada tu ada bab saja, tak ada tajuk, maka itu serupa dengan kalau dalam kitab-kitab lain, fasal bagi bab. Selepas bab kan dia ada fasal, ceraian tu, ceraian. Hak ni pun macam tu jugalah. Dia panggil kal fasli minal babis sabiq, serupa dengan fasal bagi bab yang lalu. Maknanya apabila kata fasal ini ada kaitan lah hak ni hadis yang disebutkan selepas bab tanpa tajuk ni ada kaitan juga dengan bab sebelumnya, walaupun tidak 100% sama, tetapi ada kaitan, ada kena-mengena juga dengan bab yang lalu. Itu orang panggil seperti fasal. Sebab kalau betul-betul serupa bab yang di atas dia tu, tak perlu dah kita kata tak perlu dah dia nak buat bab suku, pakai masuk hadis tu bawah bab yang pertama, bab di atas tu, tak payah buat bab suku dah. Dia kata ni serupa dengan fasal bagi bab yang lalu. Sebab ada beza sikit sebenarnya, walaupun secara umumnya masuk dalam bab yang pertama lagi. Boleh dikatakan kebanyakan ulama-ulama pensyarah hadis Bukhari ni, itulah pendapat dia. Hak ni yang mereka pilih. Yang ni kalau bab tak ada tajuk, ini serupa fasal bagi bab yang sebelumnya. Termasuklah di antara yang terima hak ni Kirmani, Hafiz Ibn Hajar, Aini, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Qastalani, Syekh Nurul Haq, Syekh Waliullah, dan lain-lain lagi pensyarah-pensyarah hadis ni boleh dikatakan dia pakai gitulah maknanya. Bahkan Hafiz Ibn Hajar meletakkan dengan makna ni dalam Bukhari ni lebih kurang 40 tempat hak lagu ni. Dia kata ni seperti fasal bagi bab sebelumnya, lebih kurang 40 tempat.
Seterusnya yang ketujuh, ini pendapat Syekhul Hind. Syekhul Hind ini Maulana Mahmudul Hasan, itu Syekhul Hind. Terkenal lah di India tu, ulama hadis besar. Anak-anak murid dia boleh katakan besar-besar tu rata dunia pergi. Termasuklah salah seorang anak murid dia sini, kalau kita baca dalam sejarah dulu, anak murid dia Tuk Khurasan. Anak murid dia lah tu, anak murid Syekhul Hind. Bahkan dengan persetujuan Syekhul Hind juga dia mari sebelah alik Asia Tenggara ni. Dengan persetujuan tu guru dia tu jugalah nak mengembangkan ilmu tu. Mari ke sebelah sini. Jadi Syekhul Hind kata tidak semua tempat sesuai, dia kata. Untuk kita katakan bab tanpa tajuk ni, tak ada tajuk ni, serupa dengan fasal bagi bab sebelumnya. Tidak semua tempat sesuai. Dan kita nak kata Imam Bukhari tu lupa, Imam Bukhari begini-gini, tak munasabah tu. Sebab apa? Kalau tu lupa, kita kata, ataupun dia tak ada tulis, munasabahnya alik belakang tu berlaku. Ni semua tempat ada. Daripada awal sampai ke akhir. Daripada bahagian awal sampai bahagian akhir, ada semua lagu ni. Macam sengaja. Kalau kita nak kata dia tak ada tulis, dia dah tulis bahagian awal lah kita kata. Ataupun kalau dia start dengan hak akhir, alik awal ni saja ada hak lagu ni, hak kosong gini. Ni tidak, semua tempat ada. Dan setengah-setengah tu tidak sesuai kita nak kata fasal. Sebab apa? Lagu lain tu tak ada kena-mengena pun dengan hak sebelum tu. Tak ada kena-mengena. Kita tak boleh nak kata ini fasal kepada bab sebelumnya. Tak boleh. Jadi kata dia hak sesuainya, iaitu Imam Bukhari nak asah fikiran pembaca dia. Imam Bukhari buat begini, dia panggil tashhidan lil adhan. Yani untuk mengasah fikiran pembaca-pembaca dia, orang-orang yang mengaji kitab dia. Itu tujuan dia. Yani kita kena ingat, tujuan Imam Bukhari buat kitab Bukhari ni bukan semata-mata nak mengumpulkan hadis-hadis sahih gitu saja, tidak. Dia nak ajar kita bagaimana cara nak faham ajaran hadis itu. Bagaimana cara? Dengan cara dia buat bab, kita tengok bab ni, tajuk ni dia buat gini, macam mana dia ambil daripada hadis di bawah. Tengok kan sesuai tu, dia buat tajuk tu. Banyak kali kita tengok gitu. Tiba-tiba sampai satu tempat dia tinggal bab saja. Sebenarnya dia nak suruh kita buat sendiri. Tu dia. Dia nak suruh kita buat sendiri tajuk. Kamu fikir sendirilah, banyak kali dah aku buat maknanya. Sebelum pada ni, sesuai dengan hadis ni gini tajuk, sesuai dengan hadis ni gini. Hak ni tak berubah. Cuba kamu ubah sendiri. Lagu mana kamu nak kata? Kalau kamu nak kata macam mana, sesuai apa tajuk ni. Kalau hadis macam ni, sebelah bawah ni, ini berkenaan dengan Ansar juga. Berkenaan dengan Ansar, tapi kalau nak buat tajuk lain, apa tajuk lain? Itu tujuan Imam Bukhari. Jadi tajuk tu kita boleh kita boleh faham lah daripada kandungan dia tu. Kita boleh faham daripada isi dia. Misalnya kita kata wala taqtulu auladakum. Kita boleh kata tarku qatlil aulad minal iman. Ambil situ. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Tarkul buhtan minal iman. Kita boleh kata begitu. Wala taznu, jangan berzina. Al-ijtinab minaz zina minal iman. Kita boleh kata al-ijtinab minaz zina minal iman. Kita boleh kata gitu. Tajuk-tajuk yang isi dia ni kita boleh ambil daripada situ. Ataupun al-bai'ah ala tarkil kaba'ir minal iman. Bai'ah untuk meninggalkan dosa-dosa besar adalah termasuk dalam iman. Al-ijtinab anil kaba'ir minal iman. Boleh juga menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar, yang kita simpulkan daripada hadis di bawah ni. Kita faham daripada keseluruhan isi hadis di bawah ni, kita boleh kata al-ijtinab anil kaba'ir minal iman. Yang ini meninggalkan dosa-dosa besar adalah termasuk dalam iman. Boleh kita kata gitu. Dia nak tengok kita buat sendiri.
Itu kata Syekhul Hind. Bukan dia terlupa, tak. Sebab apa kalau kita nak kata dia tak dan bubur, dia terlupa? Imam Bukhari mengajar pula. Dia lepas tulis ni, dia dah mengajar kitab ni. Selama mana? Banyak tahun dia dah mengajar. Dan anak murid dia sampai 90,000 orang. Takkan kita kata dalam masa tu dia tak ada? Dia tak jumpa hak ni tempat hak kita kata dia tertinggal itu ataupun dia terlupa tu. Tak berasa apa. Bahkan hak sesuai dengan dianya ialah dia sengaja buat lagu tu. Dia sengaja. Dan dia buat gini untuk nak melatih kita, orang-orang yang belajar Sahih Bukhari ni, melatih orang yang belajar Sahih Bukhari supaya pandai membuat kesimpulan ataupun menarik kesimpulan daripada hadis yang ada di hadapan kita. Jangan kita baca hadis tu kita baca gitu saja. Kalau dia nak. Sebab cara dia yang diajar dalam Bukhari ni, satu hadis kadang-kadang sampai 20 tajuk lain. Hadis boleh jadi berulang. Sebab tu kita tengok dalam Bukhari banyak hadis betul ya. Orang-orang yang tidak faham dia kata Imam Bukhari nyanyi kau. Ni waktu biar hadis tulah ni tak bagi hadis lain. Sedangkan maksud dia tidak nak hadis tu. Maksud dia ialah apa yang dapat kita faham daripada hadis itu. Nak cerita je Nabi SAW cakap ni, percakapan dia walaupun ringkas, kita boleh buat panduan dalam semua segi. Dalam bab ni pun boleh guna juga hadis. Bab ni pun boleh guna juga hadis tu. Dalam bab lain boleh guna juga hadis. Dalam bab lain pula boleh guna juga hadis. Hadis yang sama. Cuma kita kena pandai ambil lah. Kita kena pandai ambil. Atas pandai kita lah. Kalau kita kata orang perempuan kan, dia atas beras saja, atas gandum saja tu. Berapa jenis kuih boleh buat. Atas pandai kita lah. Beras tu ataupun gandum tu lah juga. Tapi kita tu pandai buat. Kita buat tepung pelita lah, tepung goni lah, tepung goni, macam-macam lain-lain je. Kita pandai, kita buat daripada hadis tu. Imam Bukhari pun nak ajar kita gitulah. Sebab maksud dianya ialah nak mengajar orang pandai membuat kesimpulan daripada hadis. Itu maksud utama Imam Bukhari. Dan dia nak mengajar kita bagaimana supaya kita dapat tengok orang yang berijtihad dulu tu, macam mana orang panggil ijtihad dia. Dia perhati hadis lah juga. Maka dia boleh buat kesimpulan sendiri. Dia boleh buat kesimpulan sendiri. Seterusnya yang ke-8, Imam Bukhari buat mari bab ni, tujuan dia dengan maksud istidrak. Apa makna istidrak tu? Jadi hak sebelum pada ni nampak minal iman hubbul alamatul iman dan lain-lain lagi kan. Semua ini menunjukkan bahawa amalan-amalan ini adalah sebahagian daripada iman. Sebahagian daripada iman, tak boleh dipisahkan daripada iman. Itu cara Imam Bukhari nak bawa ni. Seperti yang sebelum pada ni kan kita sudah bincang, berbeza dengan Imam Abu Hanifah. Dia kata iman itu sah. Iman itu maknanya basit, tidak murakab. Imam Bukhari kata tak, iman itu bukan percaya saja, bukan membenarkan saja, tapi buat juga, amal juga. Kalau kita tengok dalam lepas-lepas, amal tu sampai kepada amal zahir dan amal hati. Amal hati ni termasuklah bab ni, iaitu kasih. Kasih ni amal juga, tapi tak nampak perbuatan ni zahir. Perbuatan zahir ni adalah kesan dia ataupun alamat dia. Yang berlakunya kasih itu dalam hati. Kasih itu hati. Itu apa dia orang panggil? Perbuatan hati, amal hati. Sampai ke situ Imam Bukhari nak cerita. Bukan amal zahir macam sembahyang, macam puasa tu, tidak. Bukan sekadar tu saja. Bahkan amal hati juga termasuk dalam iman. Macam cintakan Allah, cintakan Rasulullah, itu amal hati. Sampai begitu sekali, iman ini tak boleh dipisahkan daripada amal. Amal anggota dan amal hati. Namakan dia bimbang. Sebab tu Imam Bukhari dia beringat sama. Kalau kita perhati daripada awal Bukhari ni sampai akhir, memang dia berhati-hati Imam Bukhari. Dia takut hadis-hadis yang dikemukakan oleh dia sebelum ni dan bab-bab yang dikemukakan dengan tajuk-tajuk yang menunjukkan amal itu sebahagian daripada iman, lamakan puak-puak Khawarij, puak-puak Mu'tazilah ambil kesempatan pula.
Sebab mereka tu kata memanglah amal itu sebahagian daripada iman, tak boleh dipisahkan. Kan dulu kita sudah bincang dah, amal tu sebahagian daripada iman, satu juzuk daripada iman. Juzuk apa? Juzuk apa? Juzuk muqawwim ke ataupun juzuk mukammil? Dulu kan kita sudah bincang dah. Jadi puak-puak ni, puak-puak Khawarij dengan Mu'tazilah ni, amal ini juzuk muqawwim. Mana kalau tak ada amal, tak ada iman. Begitu. Kalau tak sembahyang jadi kafir. Siapa tahu tu? Kalau tak sembahyang jadi kafir, kekal dalam neraka. Dia sebab tak boleh pisah. Hak buat Murji'ah tu dia tak ada amal pun tak apa. Imam Bukhari duduk tekan hak tu. Tekan hak tu. Lama kan hak ni naik pula. Dia takut. Itu juga dia mari hak ni, dia nak imbangkan hak sebelum ni. Iaitu kalau puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah dan orang-orang yang sependapat dengan dia mengatakan amal ini sebahagian yang tidak boleh dipisahkan daripada iman. Mana kalau tak ada amal, tak ada iman. Siapa kalau setara tu, itu tak betul. Sebab apa? Dalam hadis ni kita kena tengok. Dalam hadis ni kan akhir tu, kalau kita perhati mana bagi kita tengok mana dia. Sebaliknya, sesiapa yang melanggar mana-mana janji tersebut, kemudian Allah menyembunyikannya, pada muka surat 22 tu, terserahlah kepada Allah kedudukannya, sama ada dia akan mengampunkannya atau menyiksanya. Terserah kepada Allah. Mana-mana orang. Sebaliknya, sesiapa yang melanggar mana-mana janji yang tersebut, janji yang tersebut tadi, bai'ah tadi, tak usah bunuh anak, tak usah berzina, macam-macam lagi kan. Itu disebut. Sesiapa yang langgar hak tu, dia buat. Maknanya dia buat, katakanlah dia buat hak tu. Lepas pada tu Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan, sembunyikan apa yang dilakukannya itu. Katakanlah dia berzina, dia buat senyap, orang tak tahu. Orang tak tahu. Keadaan orang ini terserah kepada Allah. Kalau Allah SWT nak ampunkan, dia boleh ampunkan. Kalau dia nak seksanya, dia akan seksanya. Orang itu dia akhirat besok. Dia akhirat besok. Ini tujuan Imam Bukhari buat mari ni maksud dia je. Bab ni. Dia mari bab ni untuk nak jaga semula. Nak cover bab-bab yang lalu tu. Iaitu puak-puak Khawarij dia kata kalau zina jadi kafir. Orang yang melakukan dosa besar jadi kafir. Sebahagian daripada Mu'tazilah pun faham lagu tu juga. Dan begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Allah SWT tak mungkin ampunkan dia. Bahkan dia kekal dalam neraka. Ini sedangkan dalam hadis ni dia sebut sesiapa yang buat gitu Allah SWT tutup, boleh jadi Allah SWT mengampunkannya walaupun dosa besar, walaupun dia tidak menerima hukuman dalam dunia, boleh jadi Allah SWT mengampunkannya. Artinya hak kata amal ini bukanlah sebagai satu juzuk yang tak boleh dipisahkan, dengan arti kalaulah terpisah daripada amalan itu maka tak ada iman. Tidak gitu. Allah SWT nak ampunkannya, orang itu ada iman lagi lah. Kalau orang itu tak ada iman, dia kafir dah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah SWT tak ampun dah tu. Hak selain daripada tu dia ampun. Maknanya perbuatan tadi, maksiat tadi tidak sampai ke peringkat menggugurkan ataupun menghilangkan iman seseorang itu. Jadi bab ni dia ada kaitan dengan hak sebelumnya. Ada kaitan dengan hak sebelumnya. Iaitu secara umum hak sebelumnya menunjukkan macam sebahagian betul tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan. Hak ni pula tidak begitu. Dia nak jaga hak tu lah. Dia nak jaga hak tu. Lepas pada tu dia mari bab ni. Di bawah bab ni ada hadis daripada Ubadah bin As-Samit. Yang ambil hadis ni daripada dianya, namanya perawinya Abu Idris Aidullah bin Abdullah. Dia riwayatkan, dia kata Ubadah bin As-Samit ini ikut serta dalam peperangan Badar. Wa huwa ahadun nuqaba lailatal aqabah. Dua. Dia sebut dua
keistimewaan Ubadah bin As-Samit itu. Yang pertamanya dia ni ahli Badar, menunjukkan cerita ni, orang cerita ni kepada dia bukan orang main-main, orang besar, bukan orang main-main. Ahli Badar ini dalam Quran pun sebut, dalam hadis-hadis pun sebut, adalah di antara orang-orang yang diredai oleh Allah SWT. Dan kalau ada salah silap dia pun Allah SWT ampunkan. Setara tu kedudukan ahli Badar ini. Sehingga Allah SWT kata i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa saja kalau kamu mahu, aku telah ampunkan kamu. Buatlah apa saja. Sehingga kalau kita tengok dalam Bukhari ini juga, misalnya Hatib bin Abi Balta'ah, dia telah memecahkan rahsia. Pecah rahsia Nabi SAW nak pergi serang orang Mekah. Dia pecah rahsia atas surat kepada orang kafir Mekah. Jadi orang kafir Mekah tu tahulah ke dia tu. Jadi kira-kiranya dia nak atas surat, tapi Nabi SAW dah pitah, nak suruh tahulah. Jadi perbuatan dia tu pecah rahsia ni. Rahsia ni menyebabkan kalau kita kata perang dah, orang kafir duduk tunggu dah, ready dah, kita kata dengan senjata dia dah tahu orang nak pergi serang. Boleh jadi mati ramai juga sahabat-sahabat kerana dia. Boleh jadi macam-macam. Tetapi bila Nabi SAW suruh Sayyidina Ali dan Zubair dan seorang lagi pergi kejar seorang perempuan, pergi cari dengan perempuan tu, ada surat, kata dia. Ambil surat tu, mari sini. Tempat ni dia sebut di Raudah Khakh namanya. Raudah Khakh. Kamu pergi sampai situ. Pergilah depan ni, pergi berkuda 2-3 orang ni. Pergi. Tanya dia, kata tak ada surat apa-apa. Sehingga Sayyidina Ali akhirnya begini. Pupuk dia pun kata, tak ada ni, kita cari tak ada ni. Kan kita tahu dah kan Rasulullah, takkan dia royak tak betul. Mesti betul. Dan Rasulullah kata ada pada dia. Akhir sekali Sayyidina Ali pun kata gini, kalau tak buih, aku telanjangkan kamu. Aku akan cari ke mana-mana pun. Bila dah ugut gitu tu, barulah waktu duduk sini dekat pinggan dia. Dekat pinggan ni kain dia kan, dia kilas itu. Tubiklah surat tu. Surat tu Nabi SAW tak suruh baca, suruh ambil saja. Ambil orang mari. Dia mari, dia tak baca, pupuk dia pun tak baca. Orang mari, pergi pada Rasulullah, buka. Apa ni? Hatib mau buat kejayaan ni lagu ni. Kejutlah. Sayyidina Umar pun kata, "Hai, dia ni munafik ni. Biar aku pacung lah," kata dia. Dia ni. Jadi dua kali Sayyidina Umar minta dengan Nabi SAW nak pacung. Nabi SAW kata, "Tak boleh. Mu tak tahu ke dia ni ahli Badar?" Situ. Cerita dalam Bukhari ni pun ada. Mu tak tahu ke dia ni ahli Badar? Ahli Badar ni kan Allah SWT kata dah. Tentu Allah SWT tahulah. Tahu dah lah tentang puak-puak ni sehingga dia kata i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kamu buatlah apa saja, aku ampunkan untuk kamu. Setara tu kelebihan puak-puak badan. Mana dosa besar tu kalau boleh bunuh lah tu. Okey, pecah rahsia kerajaan negara ni, boleh bunuh hukum Islam. Sebab tu Sayyidina Umar nak bunuh tu, dia pun tahu daripada Nabi SAW juga boleh bunuh tu. Sebab tu dia kata gitu. Kalau tidak, takkanlah dia nak kata mendahului Nabi. Tapi Nabi SAW tak bagi. Cuma boleh tahulah rahsia tu. Di sini menunjukkan mukjizat tu, pelik tu berlaku. Kalau kira macam mana Nabi SAW tahu. Tepat pula tu, pergi tu siapa situ. Dan perempuan tu, situlah tempat tadi. Lepas tu memang ada surat. Lepas tu apa? Betul. Hatib kata, memang saya tulis. Tapi saya tidak kerana benci kau agama ke apa, tak ada ke apa, kata dia. Saya tetap cintakan Islam. Rasulullah cintakan Allah, tak ada apa kafir. Cumanya saya nak berbudi kepada orang kafir bukan. Dia kata gitu. Sebab orang-orang Islam lain ada anak-anak dia sana. Muhajirin lain ada anak-anak dia. Anak-anak dia tu orang-orang yang berpengaruh juga dalam masyarakat. Jadi mereka tak akan apa-apakan keluarga dia. Saya tak ada. Jadi boleh jadi puak-puak dia akan hinakan keluarga saya duduk sana. Jadi tak ada. Saya nak buat budi gitu. Nabi SAW pun kata, betul tu dia kata. Dia kata betul. Betul dia kata. Sayyidina Umar nak bunuh, dia tak tahu. Sayyidina Umar pun jerit. Dia kata Allah dan Rasulullah yang lebih tahu kalau lagu tu. Dia tak tahu. Ni ayatnya kelebihan ahli Badar. Sebab apa tidak dibunuhnya? Sebabnya dia ahli Badar. Ubadah bin As-Samit ini pun salah seorang ahli Badar. Sebab itu penting perawi dia sebut ahli Badar.
dia ni ahli Badar, mana orang penting. Lepas tu kita kata dah, apa ya dia pecah rahsia lagu tu. Pula sahabat lagu mana lagu tu, mendedahkan sahabat-sahabat lain kepada bahaya. Mungkin kita kata gitu kan. Dia pun sahabat juga, dia orang besar. Dia tahu dah sebelum pada tu Nabi SAW mimpi, dan Allah SWT dalam Quran pun sebut dah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram. Allah SWT membenarkan mimpi Rasulnya, kamu akan masuk ke Masjidil Haram aminin, dalam keadaan aman. Saya kata dalam keadaan aman. Dia yakin kepada firman Allah SWT. Kalau dia buat lagu mana-mana pun dah Tuhan kata masuk ke Mekah dengan aman, tak akan jadi apa-apa. Itu cara sahabat. Cara sahabat. Sekali kita tengok macam tu, benarlah dia. Tak fikir orang lain, fikir dia saja. Dia ada cara dia tu. Dan mungkin dia tahu dah ayat Quran tu, Allah SWT kata dengan aman. Apabila masuk Mekah, tak nak masuk Mekah. Hak ni kali ni nak masuk Mekah je, tahun yang ke-8 tu. Sebelum pada tu dah tahun yang ke-6 tu tak boleh masuk. Orang kafir larang. Lepas pada tu lah mimpi Sayyidina Umar duduk itu dah tekin dah dengan sahabat-sahabat, apa je kata nak pergi, lepas tu tak jadi pula ni. Dia duduk itu dah. Cuma tak jadi lah pada tahun yang ke-6. Tahun yang ke-7 boleh pergi Umratul Qadha. Umrah Qadha hak tahun yang ke-6 tak jadi tu. Barulah orang kafir benarkan pergi. Tahun yang ke-8, antara itulah ada mimpi tu. Nabi SAW mimpi dia akan masuk ke Mekah dengan aman. Allah SWT sebut dalam Quran, la tadkhulunna. Tu kalau orang belajar bahasa Arab kan, lam itu taukid itu untuk menunjukkan kuat qasam, sumpah tu. Lam pasti, nun lagi, nun taukid lagi ada di belakang tu, menunjukkan kuat tu, pasti, kuat mana-mana pun kamu akan masuk ke Mekah dengan aman. Bila lagi ada itu, tahun yang ke-8 tu lah nak masuk. Sebelum pada tu tak ada, 2 kali ya. Dia yakin waktu. Dia, kalau dia ambil kesempatan pun tak apa, dah muka Tuhan jamin dah. Dia buat gitu tu. Tapi dia tak ayak lah. Nabi SAW faham. Sekadar hak dia tu dimaafkan. Setara tu ahli Badar ni. Lepas pada tu di zaman, sebab itulah sampai zaman kemudian, pemerintah yang kemudian pun tetap jaga kedudukan ahli Badar, diberi keistimewaan kepada mereka. Ada mereka mendapat habuan tahunan daripada pihak pemerintah, dan mereka menjadi senilainan buat ahli Badar. Semua sahabat-sahabat jaga ahli Badar, tahu mereka adalah orang yang istimewa. Satu lebih dia ni, wa huwa ahadun nuqaba lailatul aqabah. Dia ni pula salah seorang naqib pada malam Aqabah tu. Salah seorang wakil ketua pada malam Aqabah yang berjanji berbai'ah dengan Nabi SAW untuk hidup dan mati kerana Islam, untuk membela Rasulullah SAW sampai ke titisan darah yang terakhir lah kita kata. Dia salah seorang Ubadah ni, salah seorang daripadanya. Jadi maknanya orang yang penting. Malam Aqabah ni ketika Nabi SAW belum pergi hijrah lagi, janji dah kan. Kalau kita belajar sirah ke apa, jumpa lah tu waktu tu. Sebelum pergi ke Madinah, orang lain tak saya terima belakang, tak saya terima. Nabi SAW tak sambut baik. Nabi SAW pada ketika musim haji kumpulkan puak-puak ni. Mula-mula 9 orang, lepas pada tu 12 orang, lepas pada tu 72 orang. Jadi hak ni boleh jadi hak yang kedua, bai'ah Aqabah yang kedua ataupun yang ketiga. Hak ni Ubadah ni yang masuk sekali. Yang masuk sekali dalam bai'ah. Dia ni nakib pula tu. Jadi hak mula-mula tu 9 orang, lepas tu janji pula tahun depan. Janji pula. Qamah. Itu ceritanya. Hak tu dalam sirah lah. Nak ceritanya di sini, orang yang ikut serta dalam bai'ah Aqabah ni adalah orang yang istimewa juga. 2 keistimewaan dia ni. 2 keistimewaan dia. Di kalangan sahabat dulu dia tak ada seperti kita kata ni, gelaran yang diberikan oleh kerajaan kepada orang-orang yang berjasa, orang-orang yang banyak sumbangan dia kepada tanah air. Dia builah gelaran kau tu, gelaran kau ni kita kata.
Tak ada pada masa tu. Pada masa tu adanya tu dia ahli Badar, dia ahli Bai'ah Aqabah, dia ahli Uhud. Tu disebut hak tu, itu tu kelebihan dia. Sebelum nama dia tu disebut gitu. Ketika perlulah. Ketika tidak perlu tak sebut. Macam sini disebut. Nak cerita apa? Bahawa yang disebutkan ini penting daripada orang yang sangat-sangat dipercayai. Kalau sahabat-sahabat lain pun kita terima dah. Hak tidak ahli Badar, hak tidak ahli Bai'ah Aqabah ni, apatah lagi hak ada dua ni. Lebih-lebih lagi lah. Maknanya kita kena senang hati, puas hati terima riwayat dia ni. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beberapa orang sahabatnya berada di sekelilingnya, kamu berbayatlah denganku. Yang ni kamu berilah taat setia kamu, ataupun nyatakan janji setia kamu kepadaku untuk kamu, begitulah apa yang disebutkan dalam hadis tadi lah. Jangan syirik. Sama-sama kalau kita tengok pesanan Nabi SAW, supaya juga dalam Quran dia tekan syirik sama dulu. Hak tu kena jauh, kena jaga. Maknanya syirik di satu perkara yang sangat besar. Lah, kalau ada hak tu tak jadi kau satu lah hak lain. Ada hak tu sekarang tu, buat kebajikan setara mana pun tak ada apa. Ada hak tu. Kalau minta ampun pun tak ada apa juga. Sia-sia je. Tuhan tak ampun juga. Tak boleh nak ampun hak lain. Dia bergantung kepada ni, tauhid, iman itu. Kalau tak ada hak tu, ada syirik ni, tak ada apa. Sia-sia saja hak lain. Buat apa pun. Kalau sebagai orang kafir, sia-sia juga. Dalam Quran pun sebut, dalam hadis pun sebut. Kalau orang yang zahirnya nampak perbuatan dia tu buat supaya orang Islam, tapi dia ada syirik, pun lagu tu juga tak boleh juga. Sia-sia juga. Sebab itu tak boleh. Syirik ni tekan mula-mula sekali sama-sama. Dalam hadis, dalam Quran, supaya jangan syirik dengan Allah. Lepas tu syirik tu banyaklah. Banyaklah. Nak jadi kau syirik tu banyaklah pula. Wala tasriqu, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak-anak kamu. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum, dan tidak akan membunuh anak-anak kamu, tidak akan mengada-ngadakan sesuatu secara dusta dengan penuh kesedaran. Itu salah satu makna dia lah. Salah satu makna dia. Dalam menguraikan hadis ini, banyaklah pensyarah-pensyarah hadis bagi makna lain lagi. Apa maknanya? Kita mengada-ngadakan sesuatu secara dusta dengan penuh kesedaran. Kita tahu benda ni tak betul, kita buat juga. Kita tahu benda ni salah, kita buat juga. Itu dosa besar. Tak boleh. Dalam apa bentuk sekalipun. Dalam apa bentuk sekalipun. Walaupun kita kata, misalnya, mungkinlah setengah-setengah orang kan, dia kata untuk kebaikan, dia royak tu pun, puasa bulan Rejab ni ada kelebihan, kerana bulan tu sendiri tu ada kelebihan. Misalnya puasa bulan Syaban tu pun ada kelebihan, puasa 3 bulan betul-betul lah ada kelebihan. Dia kata maksud kita molek, maksud kita. Katakanlah disebut oleh orang tu begitu, dia tahu sebenarnya. Katakanlah kalau dia tahu, sebenarnya tak ada dalam hadis Nabi SAW yang sebut dengan terang, yang sahih, menyatakan kelebihan tadi. Tak ada. Tapi dia kata kita ayat dia nak suruh orang jadi baik, tak jadilah. Boleh dosa juga. Sebab apa? Orang panggil mengada-ngada ni sesuatu yang tidak ada dalam agama secara dusta. Tak boleh. Kalau buat saja, kalau buat pun tak jadi apa saja. Sebab nak boleh pahala, nak boleh apa, dia kena hak Rasulullah SAW ajar. Kalau dia tidak ajar, tak boleh. Kita tak boleh buat. Terutama dalam perkara ibadat, tak boleh main-main. Kena buat sepuluh dia raya lah. Sepuluh dia raya, tak boleh main-main. Itu salah satu lah. Dusta juga orang panggil tu, dusta juga. Walaupun dengan maksud baik, tak boleh.
kita tak boleh kata baik. Sebab apa? Mungkin hak kita kata baik tu sebenarnya tidak baik. Kita yang berasa baik. Sebab sahabat-sahabat dia berasa ada ketika Nabi SAW puasa betul-betul, dia pun nak buat lagu tu kata. Nabi SAW bangun tengah malam semaya, dia pun kata tak saya tidur tengah malam Nabi tu. Setara Rasulullah dia diampunkan dosa dulu, kemudian tu pun ibadat lagi tengah malam. Setara dia pun dia puasa lagu tu. Bila Nabi SAW tahu, dia panggil. Apa dia ni cerita ni kamu. Sahabat-sahabat tu kata gitu. Nabi SAW tak bagi, tak bui. Dia buat lagu tu, tak bui. Padahal dia nak tu benda tak molek lah. Dia berasa molek, tetapi tak molek. Dia berasa puasa nak hari ni molek, tak tidur tengah malam dia buat ibadat ni molek. Nabi SAW kata tak molek lagu tu. Jadi kita nampak sekali tengok ibadat ni, kalau kau banyak kau molek dah. Kalau kena mengikut sunnah. Kalau tak kena mengikut sunnah tak molek. Walaupun banyak, semata-mata dari segi bilangan banyak, tak ada apa. Dan orang yang buat tu kalau dia sedar, dosa besar. Benda ni sahabat ni bai'ah tu. Mana tak sih langsung nak tak sih. Terlibat dengan benda-benda lagu ni. Itu satu contoh. Banyak lagi lah. Kalau dusta kita, orang itu tidak salah, kita jadi saksi. Kita kata dia salah, dia bunuh orang, padahal dia tidak bunuh. Siapa dia kena bunuh? Kita tahu dia tidak bunuh. Itu pun termasuk ni. Mana kita mengada-ngadakan sesuatu secara dusta, padahal kita tahu. Termasuk dalam hal ni juga. Lepas pada tu apa ni, seseorang tu dia ada isteri. Tiba-tiba anak yang dikandung oleh isterinya dinafikannya. Dia kata tidak, anak dia ni bini dia berzina dengan orang, katakanlah. Dia kata lagu tu. Tak boleh, tu dosa besar. Itu makna ni. Apa ni? Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum ni. Maksudnya kamu menuduh isteri kamu berzina. Mudah-mudah tak boleh. Dia suruh jaga tu. Jangan kata dia berzina. Kecuali kalau ada bukti yang nyata lah. Kalau ada bukti yang nyata. Kalau tidak, semata-mata dengan sangkaan, semata-mata bila boleh anak tu anak tak apa serupa dengan dia ke misalnya, dia nak kata selalu bini dia berzina, tak boleh. Dosa besar. Bahkan dikira sebagai anak dia, kecuali kalau ada bukti yang lain. Nak ada bukti yang lain tu tak boleh. Tak boleh dia tuduh-tuduh, main tuduh gitu. Kalau hukum Islam berjalan, hukum hudud jalan, dia kena sebab juga. Tak kira 80 rotan. Kena sebab suami yang menuduh lagu. Kecuali kalau dia sanggup berli'an, orang panggil. Itu hukum jenayah Islam lah. Dia sanggup berli'an. Kalau dia sanggup berli'an, apa ni, dia 4 kali lah kata. 4 kali kata betul dakwah dia tu. Dan Allah SWT berkata, yang kelima dia kata Allah SWT laknat atas dia kalau sekiranya dia berdusta. Si isteri tu pun nak kata dia tak ada zina. Lagu tu juga bersumpahnya, dia tak betul kata tu. Suami dia tu tuduh tak betul. Dan kalau dia betul, laknat Allah, murka Allah ke atas saya. Depan orang ramai ni kata. Mana dalam mahkamah lah kita kata. Dalam mahkamah. Kalau kemudian dia benda tu semua dalam mahkamah lah. Setelah tu baru lepas. Dah tak boleh nikah sama-sama dah. Tak boleh nikah sama-sama dah. Kalau nikah dengan orang lain pun tak boleh dah. Lepas pada tu nikah. Ni 2 orang ni. Kalau dia menuduh isteri dia, mana besar. Tak boleh tuduh isteri. Isteri nak tuduh suami pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kecuali kalau ada bukti, saksi, ada saksi. Ataupun isteri dia mengaku, ataupun suami yang mengaku. Itu soal lain. Kalau semata-mata tuduh tak boleh. Dosa besar. Ni lah termasuk dalam ni. Jangan mengada-ngadakan sesuatu secara dusta. Mengada-ngadakan satu perkara besar lah. Itu makna orang panggil buhtan. Buhtan ni satu perkara dusta yang besar. Di antara dusta yang besarnya lagu tu lah. Dia tuduh isteri dia berzina, tak boleh. Bunuh anak tak boleh juga. Ni pun termasuk dalam bai'ah. Bunuh anak lagu mana? Orang kata zaman jahiliah dulu, hak hidup-hidup besar dah. 4-5 tahun tu dia
gali tanah ni, bubuh anak dalam tu kabur. Itu orang panggil wa'dul banat. Wa'dul banat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dalam Quran sebut tu, anak-anak perempuan yang ditanam itu ditanya, bila ditanya apa? Bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apakah yang menyebabkan dia dibunuh? Apa dosa dia? Dia pada masa tu tanya aku tu. Bunuh anak tak boleh. Hak tu hak sampai jahiliah. Jahiliah lama. Jahiliah moden ini dia bunuh anak dalam perut lagi. Tak saya tengok gitu mana? Anak tu. Dalam perut lagi bunuh dah. Itu pun termasuk juga. Kena beringat. Kena beringat. Tak boleh main-main. Tak boleh main-main. Qad khasira alladhina qatalu awladahum bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Rugilah orang kafir yang telah membunuh anak-anak mereka dengan kebodohan, tanpa landasan ilmu, tanpa ada landasan ilmu sama sekali. Dan mereka mahu menghalang rezeki yang Allah mahu berikan kepada mereka. Sebenarnya mereka telah tersasul jauh, sesat tu. Mereka tidak mendapat petunjuk. Jadi Allah SWT kata bodoh tu orang yang buat kerja lagu tu. Dan tak ada landasan ilmu. Kalau dia kata alasannya kita tak sayang anak ramah, kalau anak ramah tak ada nak cara lah saya nak ngaji siapa kau payuh belanja banyak lagi tu gini. Tak boleh tu kecek lagu tu. Tu bercanggah dengan tauhid, akidah tu. Tadi kata dah mula-mula tak jangan syirik. Tu pun satu bentuk syirik juga tu. Satu bentuk syirik juga. Kita tidak yakin kepada Tuhan Maha Kaya tu. Kita tidak yakin Tuhan yang Ar-Razak, Maha memberi rezeki tu. Hak dia kata aku yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Di tempat yang lain aku memberi rezeki kepada mereka. Mereka tu maksud anak-anak kamu lah. Dan kepada kamu. Bukan kamu. Kamu tu sebab saja. Bukan kita tengok ramah mati, bapak mati pun anak dia tak mati-mati pun. Hidup pak ketua. Kalau tu tanya apa yang kita hidup, boleh hidup. Lepas tu kita yang mana-mana tu, mula-mula ni kita nak suka-suka lah dulu masa muda-muda ni, nak pergi jalan sana sini payah ada anak duk berekal dengan anak ada juga kata lagu tu. Kita tidak tahu kalau kita dapat anak pada masa tu, boleh jadi Tuhan nak beri hak istimewa sangat kepada kita. Kita tahu. Dan kita sekat pada masa tu, hak kemudian tu boleh tidak istimewa. Seperti dia tahu waktu. Sebab itulah dalam Quran dia sebut rezeki. Nak halal rezeki Allah SWT nak beri. Cara rezeki ni lagu mana? Cara rezeki Nabi SAW ajar kita kalau makan jangan tinggal sebutir pun. Sebab kita tak tahu berkat rezeki tu duduk mana. Hak butir terakhir tu kau duduk mula-mula. Kita tak tahu. Jangan mana-mana. Kemudian ni tak perlulah. Kita tak tahu. Kadang-kadang sebab tu kita tengok kan dalam dunia ada kalanya hak lebih tu hak palsu. Ada kalanya hak lebih tu hak sulung. Ada kalanya hak lebih tu tengah. Mana kita tahu. Kadang-kadang kita tengok tak ada lebih pun anak kita tu hak tengah kau mana-mana kau tak caralah. Tak ada lebih lah ni. 10 generasi kemudian tu lahir anak cucu dia hak lebih. Kita tak tahu. Kita mana-mana. Kita tahu sekat kita nak pergi makan ke dia, nak datang ngaji sekolah. Hak tu. Oh kita fikir. Kita tak tahu 10 generasi akan datang. Allah SWT nak buat agama dia ke kita. Tidakkah anak-anak cucu ni boleh pahala kita? Sebab tu kata tak cerdik tu kata safahan bi ghairi ilm, tanpa ilmu tu. Ilmu apa lagu tu? Kita kata kalau ramah sangat tak cukup makan. Tak cukup makan zaman dulu. Ketika sekali setahun tu padi tu. Lah ni Tuhan beri hak cerdik lah. Kalau sebab orang ramah ni rekod boleh buat macam-macam. Kilat. Dulu kata tak ada lah nak buat baju, tak ada nak buat tu ni. Kalau buat dengan tangan. Kalau sampai lah ni lagu lain dah. Sebab tu kita jangan mana-mana. Allah SWT pandailah tu dia akan bagi ilham kepada orang ni untuk cipta gol ni, untuk buat gol ni sehingga jadi boleh hidup. Duduk bandar tak ada kau satu. Orang sampai dulu dia tak boleh fikir tu kalau tak ada tanah tu nak dapat rezeki lagu mana. Bahawa nanti beribu-ribu bandar tu lah ramai, mana ada tanahnya. Boleh rezeki juga. Rezeki kok cara lain pula. Sepatutnya kita kena fikir gitu. Tak ada landasan ilmu. Ilmu gap dia. Ilmu apa? Tak ada. Sebab itu orang Islam sepatutnya jauh-jauh lagi tak pernah sabar akan melakukan perbuatan seumpama itu. Apalagi anak itu anak sah.
Anak sah. Yang kita menikah dengan suami kita tu ataupun isteri kita tu, kita tak kenal kau dia, kita tak say anak dengan dia pula. Tak apa kenal kau. Dah kalau kenal apa ya nak sekat-sekat je. Lepas tu banyak lagi lah. Bukan semua orang yang nak anak ramah dia boleh anak ramah. Berapa ramai orang nak dia kalau boleh 12? Tak boleh 2 orang. Rezeki lah lepas tu, kata rezeki. Kita nak halal rezeki tu pula. Kita tak tahu akan datang nak jadi lagu mana. Anak kita 2 orang tu pun boleh mati, aksiden mati kedua. Lepas tu kita tua dah. Kalau menikah pun tak boleh dah anak. Apa dia apa lagu tu? Tidakkah betul Tuhan kata safahan bodoh? Itulah. Jangan bunuh anak. Hak tu pembunuhan anak zaman moden, jahiliah moden. Macam-macam lah dia mari, dia campaign macam-macam. Itu tak betul. Tak kena tu lagu tu. Dan apa lagi? Jangan, dan tidak menderhaka, ini juga yang dibai'ahkan. Jangan menderhakai dalam perkara yang ma'ruf. La ta'su fi ma'rufin. Jangan menderhakai, maksud siapa sini? Pemimpin kamu dalam perkara ma'ruf. Jangan kita derhaka kepada pemimpin dalam perkara ma'ruf. Itu hak janjinya. Kalau perkara baik, molek, jangan kita derhaka. Kita kena tunggu, ikut hak benda molek. Usah ke pemimpin hak Islam. Kalau kita katakanlah orang Islam hak minoriti duduk di negara orang kafir, hak mana molek? Kita tunggu, tak apa, tak salah. Hak mana tak molek tu tidak nanti dengan orang kafir, orang Islam pun kita tak boleh kita tunggu. Walaupun dia dakwah Islam, dia buat benda tak molek, kita tak boleh tunggu. Dia menganjurkan maksiat, kita tak boleh pergi, bahkan kita kena bantah. Jadi tidak derhaka ni dalam perkara makruf. Jangan perkara maksiat. Bukan kata apabila kita terima seseorang itu sebagai pemimpin, mana segala-gala arahan dia, perintah dia tu kita kena tunggu. Tidak lagu tu. Tidak lagu tu dalam perkara makruf, dalam perkara yang baik. Sesiapa di antara kamu yang menyempurnakan janji itu, maka pahalanya dijamin Allah. Siapa yang jaga molek hak dia berjanji tadi, pahalanya dijamin Allah. Jadi sahabat-sahabat ni, dia bai'ah ni, dia bukan sekali. Ada kalanya bai'ah ramai, ada kalanya mari 2-3 orang yang bai'ah. Nak bai'ah atas amalan, nak jaga, nak taat. Bai'ah untuk taat kepada Allah SWT. Bai'ah untuk satu-satu perkara. Dia jaga. Dan hak tu dia jaga benar lah tu. Seolah-olahnya kira-kiranya hak tu telah yang akan menjadi modal dia, bekal dia untuk keselamatan di akhirat. Ada di antara sahabat itu janji dengan Nabi SAW, dia akan berkata benar walaupun di hadapan siapa pun. Itu bai'ah dia. Dengan sebab itu dia tak takut, mana-mana pun dia akan bayar. Hak tu mengikut dia faham, dia tahu. Soal nak terima itu soal lain. Ada yang lagu tu. Macam-macam bai'ah ni, tidak sekali bai'ah. Tapi bai'ah ni, nak cerita ni penting. Orang yang penting. Sebab sebelum hijrah lagi, inilah yang menentukan hijrah Nabi SAW ke Madinah. Kalau tak ada bai'ah ni, tak pergi. Mula-mula Abbas tak berapa nak pergi, pak saudara Nabi SAW. Tapi dia tengok demo ni sungguh ni, sungguh-sungguh ni, sanggup ni segala-galanya. Baru dia katakan lagu tu tak apalah. Barulah dia benarkan. Mereka bawa, kira-kiranya bawa lah Nabi SAW ke Madinah. Dan pahalanya dijamin Allah. Fa ajruhu 'ala Allah. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya dijamin Allah. Ala tu, ala ni dia kalau dalam bahasa Arab dia makna mesti. Mesti. Mesti, wajib. Tetapi mengikut kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada sesuatu yang wajib atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mesti kena buat. Kalau dia tidak buat gini. Tak ada mesti lagu tu. Yang adanya, sebab itu kita terjemah mana? Maka pahalanya dijamin Allah. Fa ajruhu 'ala Allah. Pahalanya bukan wajib diberikan oleh Allah. Mesti Allah SWT bagi. Dengan arti tak mungkin Allah SWT dia tak bagi. Tak boleh diterima akal. Kita kena percaya, yakin bahawa Allah SWT mesti bagi. Tidak lagu tu.
Hak ni dijanji oleh Allah, dijamin oleh Allah. Bila Allah SWT jamin, kalau dia kata biasa ni pun dia tepat dah. Apatah lagi kalau dia berjanji. Kalau dia berjanji, kalau dia jamin. Dalam Quran dia ada sebut, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah SWT tidak memungkiri janji. Bila dia sudah berjanji, lagu tu lah. Tapi nak kata wajib, tak boleh. Itu bukan akidah ahli sunnah, Mu'tazilah lagu tu. Dan sesiapa yang melanggar sesuatu daripada apa yang dijanjikannya itu, ataupun dia langgar semualah, kecuali hak mula-mula tu. Hak mula-mula tu tak kira. Hak mula-mula tu sebab tu syarat tu, iaitu jangan syirik dengan Allah. Jangan mensyirikkan sesuatu dengan Allah. Hak tu syarat tu. Kalau ada hak tu, tak jadi hak lain. Tak terima dah tu, Tuhan tak ampun dah. Nak hak ni, nak syarat nak boleh ampun ni, jangan ada hak tu, hak mula-mula. Sesiapa yang melanggar sesuatu daripada yang dijanjikannya itu, hak tadi, lalu ia dihukum di dunia ini, maka hukuman itu merupakan kafarah kepadanya. Baik. Dia kata kafarah. Kafarah tu apa makna? Kafarah tu banyak makna. Kafarah tu di antara makna yang masyhurnya ialah Allah SWT menghapuskan dosa dia, yakni mengampunkan dia. Allah SWT mengampunkan dia. Kalau dia menerima hukuman di dunia ini, maka hukuman itu merupakan kafarah, yakni penutup kepada kafarah. Kafarah juga bermakna menutup. Makna hukuman itu menutup dosa dia, kesalahan dia, sehingga dia tidak diseksa lagi di akhirat. Tidak dihukum lagi di akhirat. Akhirat masuk dalam neraka pula ke itu? Tidak. Itu satu makna. Satu lagi makna kafarah tu dengan makna menutup saja. Allah SWT menutup. Dalam dunia ni tak boleh dah kita nak kata apa. Misalnya kalau orang tu berzina, kita tak boleh dah nak mengejek dia dengan mengatakan apalah berzina, lepas dia menerima hukuman. Orang tu mencuri, lepas dia menerima hukuman, kita tak boleh kata dah nak buat nganying ke dia ke, nak mengejek dia ke, kata dia mencuri, nak gelar dia ke dengan tu, tak boleh. Itu makna kafarah. Makna dia hidup seperti orang biasa lah. Jangan kita kata apa-apa lagi. Ini penting ni. Dia khilaf tu antara dua tu. Imam Abu Hanifah dia kata kafarah tu sendiri tidak mengampunkan dosa, dan kafarah tu sendiri tidak menyebabkan seseorang itu terlepas di akhirat nanti daripada siksaan. Yang melepaskan seseorang itu daripada siksaan dan yang mengampunkan dosa dia ialah taubat. Ada kalanya seseorang itu dihukum dalam dunia, dia tak taubat pun. Sebab tu dia curi pula kadang-kadang tu. Dia tidak bertaubat. Dia terima hukuman kerat tangan pun, dia curi pula. Lagu tu tak terima. Boleh jadi diseksa juga di akhirat biasa, dan tidak diampunkan dosa dia. Jadi hukuman tadi hanya sekadar untuk dalam dunia, untuk mengancam orang lain, mengingatkan orang lain, menakut-nakutkan orang lain daripada melakukan perbuatan seumpama itu. Sekadar tu saja. Hukuman yang wajib ke atas pemerintah Islam melaksanakannya di dalam dunia. Soal taubat ke apa, dia betul-betul taubat Tuhan terima ke taubat dia, itu dah. Kalau selagi dia tidak bertaubat semata-mata dengan menjalani hukuman itu, tidak merupakan taubat, tak lagi. Tetapi Imam Syafi'i, dah orang yang sependapat dengan dia, dia kata bila orang tu menerima hukuman, dengan sendirinya hapus dosa dia. Tuhan tak seksa dah, gitu. Taubat itu, hukuman itu sendiri itu merupakan taubat dah, satu bentuk taubat dah. Dia kata gitu. Sebab apa? Sebab di sinilah dia pegang dengan hadis inilah. Hukuman itu merupakan kafarah kepadanya. Hukuman itu menghapuskan dosa. Hukuman itu sendiri menghapuskan dosanya, menutup kesalahan dia. Kalau Tuhan hukum lagi, apa makna kafarah? Dia bahas itu. Apa makna kafarah? Artinya
Kalau orang tu dia melakukan kesalahan-kesalahan tadilah, dia membunuh, maka dihukum bunuh dia terima hukuman bunuh. Tidak dihukumlah di akhirat besok kerana tu dia mencuri, lagu tu juga dia berzina, lagu tu juga. Dengan sebab itulah sahabat-sahabat dulu ada juga yang berzina, ada juga yang berzina, tetapi dia mengaku di hadapan Nabi SAW. Suruh Nabi hukum dia, laksanakan hukuman Allah ke atas dia. Nabi SAW cuba nak mengelak, buat alasan ni, alasan tu. Dia itu semacam sebab apa? Sebab ni lah, kalaulah hukuman itu tidak menghapuskan dosa, sebab apa ya dia sampai gitu sekali? Sebab dia yakin lah pegang dengan ni menghapuskan dosa. Lebih baik lagi kita terseksa dalam dunia ni sebentar daripada kita terseksa di akhirat. Dia pegang tu. Sebab tu dia sanggup dihukum. Itu hak perempuan Ma'iz, Imra'ah Al-Ghamidiyah, ada juga hak perempuan, ada juga berzina. Dia pergi mengaku dia mengandung. Nabi SAW kata tak boleh orang mengandung, tak boleh nak sebab, tak boleh nak hukum, rejam. Lepas beranak dia pergi pula banyak pula minta suruh laksanakan hukuman ke atas dia. Nabi SAW kata tak boleh ada anak kecil ni menyusu ke apa. Lepas cepat-cepat dia ajar anak dia tu biar boleh berdikari makan sendiri. Lepas pada tu bila anak dia tu bawa roti ke apa, pegang tangan tu pergi dekat Nabi SAW, menunjukkan anak dia ni sudah boleh makan sendiri. Dia kata laksanakan ke atas saya. Dia mengaku. Bila mengaku, Nabi SAW pun laksanakanlah hukum itu. Bila-bila dia kena patu tu kan, rejam tu, dia kata aku tidak Ma'iz, kata dia. Sebelum pada tu Ma'iz kena rejam dah, sahabat lelaki kena rejam dah. Ma'iz tu dia lari juga bila kena sakit tu. Bila kena batu ni kan, sebelum mati tu dia lari juga. Lepas tu orang hamba dia pekul sampai mati. Rejam ni sampai mati. Dia kata aku tidak Ma'iz, dia tidak lari, mati. Tu perempuan tu kuat lagi dia. Dan Nabi SAW kata lepas pada dia mati tu, dia telah bertaubat. Ni hak lagu ni Imam Abu Hanifah pun kata dia sendiri tu taubat tu. Sebab apa? Dia ngaku tu. Tu menunjukkan dia taubat. Nabi SAW kata taubat dia tu kalau dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah, Allah SWT ampunkan. Setara tu taubat dia tu tinggi. Lepas tu adalah orang sebut tentang Ma'iz itu, adalah duk kecek lagi. Nabi SAW marah. Dia kata apa? Aku tengok dia duduk berenang dalam syurga. Mana dia sudah diampunkan dosa dia. Kalau tidak apa-apa sampai begitu sekali. Ini masalah orang yang mengaku dan telah dilaksanakan hukuman had ke atas dia. Lepas tu kita kata apa ya, sahabat ni ada berlaku juga benda lagu tu. Nak ayat nak hukuman Islam ni praktikal, bukan teori gitu saja, cerita saja, benda tak boleh buat. Tak ada orang nak sanggup buat lagu tu. Ada dalam sejarah orang yang kuat sungguh iman, ada. Tetapi hukuman dengan mengaku ni, dia ni panjang pula lah cerita dalam Bukhari ni pun ada akan datang dalam Bukhari ni. Bab itulah bab jenayah. Hukuman kepada orang yang mengaku ni, kalau selagi dia tak tarik balik. Kalau dia tarik balik, dia mengaku tak kena. Sampai ketika dipukul ni baling batu tu, kalau dia kata dia tak, dia tarik balik. Betul. Tak boleh apa ni baling sampai mati, tak boleh. Sebab itu Nabi SAW dalam ceritanya panjang lah, dia mengandaikan begini takut kamu, begini takut kamu. Nak suruh kalau boleh jangan terlaksana hukuman itu. Tapi dia mengaku semacam. Sampai Nabi SAW kata, mu ni gila kau. Dia kata dia tidak gila. Betul. Dia tak akan senang kalau selagi hukuman dia tidak dilaksanakan ke atas dia. Benda ni tidak mungkin berlaku kepada Rasulullah SAW. Tak mungkin berlaku gitu. Tetapi kepada sahabat yang tidak maksum mungkin berlaku. Setengah-setengah orang dia nak mengkritik sahabat, dia kata tengok sahabat ni teruk pada orang lain. Dia tunjuklah hak lagu tu. Dia tunjuk hak lagu tu sahabat berzina ke apa. Kita tak boleh tengok hak tu. Kita tak boleh tengok dia berzina dari segi dia mencuri, dia apa tu. Kita tak boleh tengok dari segi tu. Dari segi tu mungkin berlaku sebab mereka tidak maksum. Yang kita perlu tengoknya beza dia tu daripada orang lain apabila dia buat tu lagu mana sikap dia. Dia sanggup
hukum tu dilaksanakan ke atas dia. Dia tak puas hati kalau selagi tidak dilaksanakan ke atas dia. Ini bezanya. Nak royak orang yang dididik dengan cara Islam, dia yakin betul dengan hukum Islam ni sampai setara tu. Bukan cerita-cerita ni, memang ada berlaku. Bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun ada. Tu sebenarnya nak royaknya hak tu. Jadi Imam Abu Hanifah kata tu cerita lain. Tu memang kita nampak jelas daripada awal lagi dia tu taubat. Kalau dia bertaubat serta hukuman dijalankan ke atas dia, kerana taubat itulah Allah SWT tutup dosa dia tu, dan di akhirat besok tidak diseksa. Tetapi kalau orang ni kerana saksi ditangkap dia kerana melakukan sesuatu kesalahan, lepas tu dia dihukum, sebenarnya hati dia tak serik pun. Hak lagu ni boleh jadi Tuhan seksa pula, seksa. Sebab dia tidak ada taubat itu. Sebab dalam ayat berkenaan dengan curi, selepas wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma tu, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, dia sebut tu sesiapa yang bertaubat daripada kesalahan dia tu dan dia memperbaiki diri dia. Mana ada tu, ada sebut taubat tu. Apa makna sebut taubat tu? Suku menunjukkan hukuman itu saja tidak memadai. Bukan menghapuskan secara mutlak, tidak. Dia kena ada taubat itu. Tapi kalau ada taubat itu memanglah. Imam Abu Hanifah pun timur juga. Memang menghapuskan dosa dia, menutup kesalahan dia itu, dan di akhirat besok Allah SWT tak seksa dah dia. Tapi kalau tidak serik, seksa boleh jadi. Boleh jadi, tak mesti juga. Boleh jadi dia ada kebaikan lain. Allah SWT mengambil kira hak tu, tak kena dah dia. Seksa boleh jadi. Hak ni terpulang kepada Allah. Ini tujuannya Imam Bukhari buat mari hak ni nak menolak Khawarij lah, yang mengatakan kalau melakukan dosa besar boleh masuk dalam neraka. Tuhan tak ampun, mesti kena masuk dalam neraka. Dak ni belum tentu lagi. Boleh jadi Allah SWT mengampunkan dia. Boleh jadi Allah SWT akan menyeksanya. Boleh jadi. Ini kalau tidak dilaksanakan hukuman Islam ke atas dia. Lepas tu dalam melaksanakan hukuman Islam ni maknanya wajib lah. Kalau tidak melaksanakan hukuman itu, dosa. Dosa semua orang Islam, terutama sekali pemerintah lah, dosa. Kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, itu soal lain. Kalau dia mampu, dosa. Kalau dia mampu, tak boleh. Dia kena laksanakan. Kalau dia tidak mampu, menunjukkan lemah lah. Orang Islam di sesuatu tempat itu lemah. Sebab makna merdeka ni, kalau kita kata merdeka lah, dalam kaitan dengan merdeka ni, makna kita boleh buat apa perintah agama ni semua sekali. Kita boleh buat. Tak ada takut, tak ada bimbang, tak ada gapo. Itu makna merdeka. Kalau kita masih lagi takut, masih lagi macam-macam, tidak merdeka lagi. Lemah lah. Ada kekurangan kita. Kalau kita mengatakan hukum Islam ni hanya dari segi nikah kahwin, kalau nak cerai ke, nak tebus tolak ke, nak gapo ke, barulah kita pergi menghadap hakim syar'i dan mahkamah syariah. Sekadar tu. Tapi kalau hukum-hukum macam saat ni, tak ada. Hukum lain pula pakai. Itu maknanya lemah. Lemah orang Islam. Itu hakikatnya. Hakikat tu tak boleh lari dah. Paling lembut tu. Kita kata lemah. Kita kena mengaku tu memang lemah. Sebab hukum Islam ni bukan cara kau nikah kahwin saja. Kalau hak tu nikah kahwin tu, kalau dalam negara Islam hak 100% pun untuk orang kafir, dia ada mahkamah. Kalau hak serupa dengan mahkamah syariah kita ni, untuk orang kafir pun ada. Sebab dia menikah cara dia, cerai cara dia. Kita tidak ikatkan dengan cara kita hak tu. Dia pun ada hak tu. Jadi kalau dengan ada hak tu, tak ada kelebihan sebenarnya. Ada kelebihan dari segi hak lain semua sekali tu, hukum tu. Tak ada dah hak atas pada hukum Islam. Itu makna kedaulatan undang-undang, kedaulatan hukum. Kalau ada lagi hak lain lebih, boleh batalkan tu. Di mana kedaulatannya? Di mana kemerdekaannya?
Jadi inilah yang Nabi SAW bai'ah dengan sahabat-sahabat dia ni. Lepas pada tu dia kata sini, sesiapa yang melakukan itu, lepas tu Allah SWT tutup. Tutup ni apa makna tutup? Tutup ni orang tak tahu lah. Sebab dia buat benda tu dalam keadaan sulit, sunyi, dalam keadaan nusuk kita kata. Katakanlah seseorang itu, dia telah melakukan mana-mana kesalahan yang tersebut tadi, ataupun hal lain-lain lagi lah yang merupakan dosa besar tu. Lepas tu dia tak sanggup. Dia ni bukan sahabat, sebab Ma'is tadi, sebab perempuan tadi zaman Nabi SAW, dia tak sanggup lah lagu tu. So yang keduanya, habis orang tahu. Orang tahu, malu macam-macam lah sebelum mati, lepas pada mati tu boleh jadi. Walaupun dari segi agama kata kafar, mana tutup, tak boleh kecek dah pasal dia, tak boleh kata tak molek, walau itu dari segi perintah agama. Masalah orang langgar tu, dia langgar semacam perintah agama suruh semaya, belana tak semaya tu. Hak ni pun gitu, dia malu. Jadi lagu mana? Dia senyap, tak sih terima hukuman ni, tak sih terima hukuman, tak sih dilaksanakan hukuman tu. Dia senyap awak susuk, dia tidak mengaku lagu tu. Boleh ke tidak? Itu pun satu macam. Kalau hukum Islam tak jalan seperti sekarang ni, kalau kita pergi ngaku dalam mahkamah pun tak jadi apa. Sia-sia ya. Wah geger. Kalau kita pergi ngaku dalam mahkamah syariah sekalipun, dia tak boleh nak apa juga. Tak boleh nak apa. Tak ada faedah ngaku. Tak ada faedah. Kalau ni yang kita duk cerita ni, kalau sudah dilaksanakan hukum tu sudah berkuat kuasa, jalan dah di sesuatu negeri, dia tak sih pergi serah diri. Dia nak bakar duduk sendiri, boleh ke tidak? Boleh juga. Ni dalam hadis ni kata, sesiapa yang Allah SWT tutup, boleh juga. Bukan tak boleh, bukan kata dalam Islam ni hak tu saja. Hak tu orang kuat tu, memanglah tinggi iman dia. Tapi kalau buat lagu ni, apakah dia tak ada dah kebaikan, jalan kebaikan untuk dia? Kalau dia, apakah dia ni berasa putus asa dah, kalau kita buat apa-apa pun tak jadi, Tuhan tak terima. Jangan berasa lagu tu. Tuhan tetap terima kebaikan kita hal lain-lain, asalkan kita nyesal dah tu. Kita tak sanggup nak terima hukuman tadi. Kita terima hukuman tu betul, tetapi kita tidak sekuat itulah. Jadi kita nak bertaubat seorang-seorang, jerit seorang-seorang, kita buatlah kebaikan yang lain. Dalam hadis yang lain, dalam Bukhari ni sendiri ada, akan datang kita akan jumpa seorang perempuan tu, dia tu pelacur. Bila dia tengok anjing ni duduk dahaga nak mati, anjing tu duduk keliling telaga, nak masuk, nak terjun tak berani dalam telaga. Jadi dahaga, dia pun ambil, dia pergi tengok, dia pun faham lah, anjing ni dahaga sangat, sial ke dia. Dia turun ambil dengan kasut dia pun minum ke anjing tu sampai kenyang. Allah SWT redha kepada dia, Allah SWT kenal perbuatan dia, sehingga Allah SWT ampunkan dia, masuk syurga perempuan tu. Ini dia tidak menjalani hukuman apa-apa. Walaupun cerita ni cerita orang zaman dulu, Nabi SAW cerita tu untuk pengajaran kepada kita. Setiap suatu, maknanya Allah SWT terima kejahatan lain dia buat tu, suku hak tu, asalkan dia tidak syirik, kebaikan lain yang dia buat tu Tuhan terima. Boleh jadi hak kita buat lain, hak molek-molek tu, Allah SWT dapat tutup hak ni. Dia tahu kita ni sungguh-sungguh, dan kita lepas pada tu menyesal, tak buat sama dah. Syaratnya hak tu lah, syaratnya tak buat sama dah. Maka boleh jadilah, boleh jadi. Kita tidak kata mesti Allah SWT lepas dah seksa tak kena, ada, tak kata lagu tu. Boleh jadi seperti inilah. Kalau Allah SWT nak seksa dia, boleh jadi. Kalau Allah SWT nak mengampunkannya, boleh. Kalau dia ampuninya orang itu, bermakna tak masuk neraka adalah kita, walaupun dosa tu dosa besar. Tapi hak syarat utama yang paling pentingnya dalam perkara ni ialah taubat kita tu sejauh mana. Salah satu tanda taubat tu kita terima hukuman tadi, tu tanda dia. Salah satu lagi, kita mana tak buat dah, tinggal ada benda tu. Itulah yang ulama-ulama sebut sebagai rukun taubat itu. Kita tinggalkan benda tu, kita menyesal sungguh-sungguh, menyesal, dan kita berazam tak saya buat dah 3 kali, sampai bila-bila tak saya buat dah. Bahkan kalau orang buat, kita tak suka,
Kita sedih orang tu melakukan seperti kita juga. Apa jadi lagu tu? Kita sedih. Itu tanda taubat. Kalau ada hak tu, insya-Allah dah buatlah kebajikan yang lain. Jangan kita putus asa dengan Allah SWT. Janganlah begitu. Itulah pengajaran daripada hadis yang ke-11 ini, iaitu berkenaan dengan bai'ah sahabat kepada Nabi SAW. Kita berhenti sekat itulah dulu. Mungkin kalau ada perbincangan, boleh lagi ni insya-Allah, perbincangan soal jawab ke, insya-Allah boleh. Ada masalah ni. Sekarang tu lah, kalau kita nak baca lagi tu jadi panjang pula, hak lain pula, hadis lain. Untuk sekadar tu cukup dulu setakat ni. InsyaAllah kita akan bincang. Macam mana? Itu setiap balik saya percaya ke KL 2 butir pun. Ada ni. Jadi pasal start Istihad. Istihad. Ya. Di pun dalam hadis tu summa sarrahullah. Satarahullah. Satarahullah. Allah yang tutup. Bukan kita yang tutup, Allah yang tutup. Iyalah, maknanya kalau orang tak tahu tu, dialah tu tutup tu. Dia tutup tu. Kalau dia buka, Tu kita sesuai ayat kau orang lah. Kita berzina, kita gini, dia tutup dah tu. Itu maksudnya. Dan dia sudah tutup, jangan kita buka lagi. Apa lagi kita nak berbangga-bangga pula dengan kejahatan kita duduk sebut ke orang pula. Tak boleh. Itu tak boleh. La yuhibbullahu al-jahra bis-su' min al-qaul. Allah SWT tak suka kita menyatakan kejahatan kita lepas-lepas dah. Terutama sebagai kita nak bangga-bangga pula, kita pernah kata orang lah, misalnya tak perlu dah tu. Dah orang tak tahu senyap, dah ramai dah hak mati, hak tahu kita jahat dulu, kita sudut royak lah, duduk diam lah. Itu makna Tuhan tutup. Molek lah tu kita tua. Katakanlah kalau orang lelaki tua dah, dulu jahat, ramai dah hak mati, hak sezaman dengan kita, hak tahu jahat kita dulu, dia pun mati dah. Jadi hak ramai lagi tak tahu ni, kita tak salah royak lah. Tuhan tutup lah tu. Jangan pula kita buka. Ya. Ya. Tu tak ada khilaf ulama tu. Setengah ulama tak sah, setengah ulama kata tak apa lagi. Gitulah. Tak termasuk. Tak termasuk tu. Khilaf lah. Hak mana? Mana haram bagi dia. Haram. Jadi kalau kita nak ambil jalan cermat gitu, sebuah azimat jugalah. Sebuah azimat. Betul juga, dia masih khilaf lagi. Hak molek ke tak sah? Tak usah pakai. Takut-takut kita pakai jadi kita harap kot tu pula. Ya azimat. Harap kaya tawar pula jadi lebih hot tu pula. Harap ke azimat tu pula. Kalau lagu tu memang jadi syirik lah. Tetapi hak nak jadi syirik ni tidak nanti azimat, tidak nanti kaya tawar. Ubah pun kalau kita terlalu percaya sangat, bergantung sangat dengan hak tu, boleh jadi syirik juga. Supaya je mana-mana pun. Ada lagi? Kalau ada soalan? Ya. Misalnya orang pasangan hidup lah, jadi nak bina tak boleh. Jadi dia ni foto ke apa lagi, aku ada juga. Dia ni buat istimna je lah, hukum. Istimna. Itu termasuk dalam kaedah satunya irtikab akhafid dararain lah. Irtikab akhafid dararain. Yang ni kita memilih satu langkah yang lebih ringan walaupun salah juga. Mengikut setengah ulama haruslah gitu. Harus, daripada kita takut terjerumus dalam perzinaan. Jadi dengan cara kita buat gitu, kita maknanya melakukan hak lebih ringan daripada dua perkara yang salah, kedua-duanya salah. Kedua-duanya salah. Tetapi kalau boleh, tak usah cari jalan tu lah, buat jalan lain lah. Maksudnya kalau kita sudah ada pasangan hidup dengan cara lain lah, tak usah dengan cara itu. Jangan pilih jalan yang berdosa.
Ya. Saya kami berhubung dengan bacaan Al-Fatihah. Jadi memang kita kena dengarlah Fatihah ni baca dengan wakaf 7 misalnya, wakaf 3, wakaf 4. Jadi kalau musim-musim bulan puasa kita jadi makmum stay wakaf 7 tu ada nak tolong tak ini. Jadi kita nak ambil jalan tengah ni, mana yang kita patut ke email lah dia kira. Kadang-kadang tu email pun express juga pakai perlu dia. Jadi macam mana kita baik-baik lah. Sebab setiap wakaf tu katanya dijawab. Tuhan jawab. Jadi kita nak ambil jalan yang sebaik-baik. Itu sajakah soalannya? Jadi dia masalah Fatihah ni, waktu tu sekarang waktu tu masalah pecahan dah. Sebelum pada tu lagi pangkal dia lagi. Masalah dalam semaya dengan tu iman ni pun dia khilaf lagi. Ada tu. Kalau mengikut mazhab Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah dan ramai lagi yang lain, mereka mengatakan makmum ni tak perlu baca dah Fatihah tu pun. Tu imam baca saja memadai dah. Tu imam baca saja. Itu sembahyang tarawih. Hak tidak wajib. Kalau hak sembahyang wajib, ini sembahyang 5 waktu pula gitu. Bahkan mereka menganjurkan supaya makmum ni diam. Sebab apa tu imam baca dengar, dia suruh kita dengar. Idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dia suruh dengar. Mengikut mereka lah. Yang terima kata kena baca Fatihah di belakang tu imam ni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Memang dia terima. Bagi dia tak kira lah sembahyang mana-mana lah. Sembahyang fardu ke, sembahyang sunat ke, seperti tarawih tu dia kena baca Fatihah. Kalau tak baca Fatihah tak jadi. Walaupun makmum pun kena baca juga. Jadi kita ni hak paling baiknya dalam masalah bila kita ikut imam, kita kena ikut dia lah. Dan setakat mana tak apa, hak tu tak imam tanggung dah. Tak perlu kita jadi kerana nak melera ke wakaf 7 saat ni kita kata saat ni, siapa dia pergi ke depan jauh daripada kita, boleh jadi sampai membatalkan dalam mazhab Syafi'i pun kalau melepasi 2 rukun kan. Jadi sampai membatalkan, jadi tak molek lagu tu. Hak moleknya walaupun kita tak habis lagi kita kata baca, dia imam sudah rokok, kita rokok. Itulah yang paling baik. Sebab apa? Kita mengikut imam dan dia tanggung. Seperti mana kalau kita pergi lewat kan semaya kan, tu imam sudah rokok dah, kita tak ada langsung kan nak baca Fatihah. Siapa dia tanggung tu? Tu imam juga kan tanggung. Kita pergi rokok tu lah. Takkan kita nak pergi baca dulu Fatihah, tidak disuruh lagu tu. Mazhab Syafi'i pun tidak suruh lagu tu. Walaupun dia kata wajib baca Fatihah pun, kalau siapa perekat tadi tak boleh baca dah, mesti kena pergi rokok tu. Pergi rokok tu. Kalau tidak salah pula, jadi salah. Jadi cara yang paling baiknya kalau kita mengikut mazhab Syafi'i sekalipun, iaitu kita ikut imam lah. Itulah yang terbaik. Kalau kita nak berasa tak sedap juga gitu, nak melerah ni, maya sendiri. Sebab tarawih ni kalau mengikut dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia lebih afdal semaya seorang. Kalau mengikut Syafi'i sendiri pun kalau kita berasa tak puas hati lagi lah. Tapi kalau nak kelebihan jemaah tu tak dapat tidak lah. Jemaah tu ada kelebihan dia. Wallahu a'lam. Kalau boleh soalan yang berkenaan dengan hak saat ni, supaya kita dapat ambil manfaat sepenuhnya dengan tajuk tu berkenaan. Boleh juga lain pun, tapi hak lebih utamanya hak tu. Ya. Nak sambung berhubung dengan kenyataan salah seorang artis yang bukan tenaga gada. Ada ayat yang mengatakan dia tak nak anak. Mana? Dia tak ada berniat nak anak. Dia jangan anugerah dia seorang anak. Kata dia terlibat dengan dadah lah. Jadi macam mana dia boleh buat kenyataan? Mana sebut dia tak reda apa yang dia Tuhan beri kat dia. Anak jadi lahir di mana dia pernah kata dia tak si, kerana dia masa tu dalam keadaan yang gelap lah, tak si zuriat. Jadi boleh buat kenyataan itu. Jadi Tuhan beri ke mana seolah dia tak reda lah.
Mana dia memikir? Ya. Ya, komennya. Satunya dia masalah artis tu sendiri tak boleh menjadi hujah. Kita tak jadi apa dia kata agama pun dalam segi agama ni tak boleh jadi hujah, tak boleh buat pegangan, tak boleh buat rujukan tu kesilapan dia, kelemahan dia, kejahilan dia lah. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita sangka baik kepada dia, boleh jadi maksud dia ketika tu dia tak si anak tu sebab dia ada masalah, boleh jadi nurung kepada anak dia tu, maksud baik tu. Itu maksud baik, tak apa kalau buat lagu tu. Bukan dia sajalah orang yang berkenaan tu, orang lain-lain pun. Misalnya kalau dia gila, dia tak si anak takut gila, itu ada keharusan. Sebab itulah dalam agama pun kata tak boleh bunuh anak tadi. Itu cerita lain, rancang keluarga. Kalau dalam keadaan yang dibenarkan dalam agama pun boleh juga. Bukan kata tak ada ruang langsung untuk tidak dapat anak tu. Sekiranya boleh membahayakan anak tu, boleh membahayakan ibu, boleh membahayakan masyarakat akan datang kerana penyakit keturunan, itu termasuk dalam kebaikan. Tidak salah kalau dia kata gitu. Tidak salah kalau dia tak say tu. Tapi kalau kita sangka baiklah, atas dasar sangka baik, dia tak say tadi dengan maksud tu, lepas tu dia dapat juga, dan dia tidak bunuh pun anak dia tu, menunjukkan dia rela jugalah, mudah-mudahannya. Wallahualam. Berkenaan dengan anak wanita kan, dalam hadis ni maknanya kedudukan dia dari segi Tuhan tahu mana? Dari segi Macam panggilnya kalau orang mengandung kan tak dihukum sebab ada anak kan, kita masih menghukumkan dia kan. Dalam hati kita, perasaan kita pada anak wanita sebenarnya sepatutnya ke mana? Memang begitulah sebab dalam agama ajar tak ada kena-mengena anak tu. Dia tidak salah. Kita tak boleh hina dia, kita tak boleh. Bahkan kita kena jaga, menjadi tanggungjawab masyarakat lah tu. Dia dosa ibu bapa dia. Ibu bapa dia tak ada kena-mengena dengan dia. Tak ada kena. Dia sebagai manusia yang lahir dalam keadaan suci supaya orang lain-lain juga. Cumanya mungkin kita tengok dalam setengah-setengah hukum tu nampak macam anak zina ni dipencilkan ataupun dipinggirkan sikit kerana masalah imam ke apa ke. Itu bukan kerana diri dia tu, tetapi kerana kebiasaannya anak-anak ni tidak mendapat pendidikan yang baik. Sebab bila ibu bapa dia tak cara kan, jadi tak ada orang yang jaga dia bagi pendidikan dengan baik. Kerana itu, bukan kerana diri dia tu sendiri. Diri dia tu tak ada apa. Kita tak boleh nak hina dia, nak ejek dia kerana itu kesalahan ibu bapa dia. Gitu. Dia jadi seorang yang orang kata akamil minal insan lah. Ada jadi orang molek sendiri. Ada. Cuma dalam hadis ni kalau nak kira dari segi agama kita lah, dari segi agama kita, pernikahan cara misalnya Abu Sufyan lah, kita kata contoh Abu Sufyan ni dia semasa jahiliah, dia pergi rumah saing dia. Zaman tu dia kalau tetamu ni sebab kita jamu teh lah. Kalau dah ni orang pergi rumah kita, akak kuih, akak air kita kata. Jadi dia orang zaman tu, zaman jahiliah ni, dia bagi hamba dia kepada tetamu yang mari tu. Jadi boleh tidur sekali, boleh apa, kalau boleh anak kan. Tu kita nak kata apa? Anak zina lah kita kata. Tapi dalam masyarakat dia pada masa tu, sebelum Islam hari ni, jadi kebiasaan lah, tak tahu zina ke apa. Kemudian anak hasil daripada Abu Sufyan ni, kemudian dia jadi orang besar, Ziyad bin Abihi. Sebab tu dalam sejarah Ziyad anak ayahnya. Sebab dia ayah orang tak tahu ayah dia siapa. Di peringkat permulaan orang tak tahu dia ni ayah dia siapa. Tapi orang tengok hebat dia ni. Dari segi kepimpinan dia, bakat dia, ceramah dia tu, bercakap dia tu, mesti orang kata dia keturunan orang yang lebih ni, hebat dia. Jadi mengikut cerita dalam sejarahnya, akhir sekali Sayyidina Muawiyah menerima dia. Dia kata dia ni adik-beradik. Dia ni adik-beradik. Begitu juga Ummu Habibah, mana adik-beradik kepada Muawiyah ni, isteri Nabi SAW, juga menjadi saksi kata bahawa ni adik-beradik dia, sebab ayah dia ada royak dulu. Ini menunjukkan bahawa
anak zina tu pun boleh jadi juga. Boleh jadi juga orang yang lebih dalam Islam pun, dalam kafir, dalam mana ini dia tak, ini apa, dia tak mesti kata tidak lebih. Cumanya biasanya bila dia tu tidak terjaga dengan baik, terabailah nak banding dengan orang lain, tapi tak mesti. Ya. Hak moleknya tahu sahabat ya, dalam suasana kita memang banyak bayar. Banyak jenis bayar. Bayar satu bayar untuk Islam, satu bayar untuk taat. Itu secara kasarnya boleh kita bagi kepada dua. Bayar untuk hijrah, banyaklah bayar zaman Nabi dulu. Jadi bayar dengan Nabi SAW ni molek dan tak jadi masalah. Walaupun kepada kita orang kemudian ni pun harus boleh kita nak bayar tu, tapi kita kemudian ni boleh jadi berubah pula, boleh jadi pemimpin yang kita bayar tu tak betul, boleh jadi kita sendiri pun jadi tak betul juga. Jadi kita nak membatalkan macam kita janjilah, mungkin janji yang dikuatkan. Bayar tu bukan janji biasa ni pun kita tak boleh nak batalkan janji tu, apatah lagi kalau bayar. Dalam keadaan mungkin kalau orang yang kita bayar tu betul, mungkin kita sendiri pula berubah fikiran kau, kemudian menyusahkan. Dan yang kita nak bayar tu apa? Hak sembahyang. Tu tentu dah. Maknanya apa dia lagi yang kita nak bayar? Perintah Islam tu semua kita molek laksanakan. Cukup dah tu. Tak perlulah kita terikat dengan orang. Sebab banyak juga berlaku sekarang ni, kadang-kadang kan kita bayar dengan dia tu, kita tak tahu lagi cerita dia, kemudian hari jadi lagu lain. Jadi oleh kerana kita ni dengan sepenuh hati, boleh jadi kita kurang ilmu, kita bagi ketaatan tu lebih sangat kepada dia. Dia sudah sesat dah, pakis tu sesat. Banyak berlaku lagu tu. Baik tak usah lah lagu tu. Kalau baik macam tu, sebab dia nak putus. Tak apa, mesti kena putus. Negara mesti tu. Cuma kadang-kadang kita orang ramai ni, dia tidak gitu. Dia terbawa-bawa. Oleh kerana sudah berjanji dah, janji ni pula, janji teguh pula ni. Lepas tu kita tak faham dia sudah menyeleweng dan kita tak tahu, kita pun terseret sama. Tapi kalau tidak dalam bentuk bayar, tidak gitu perasaan kita kepada orang yang ngaji, serupa je. Bayar kalau tidak bayar, dia tahu hak ni kuat, hak ni kena jaga kuat benar, hak ni tak apa, dia tahu. Untuk orang ramai ni baik tak usah lah. Takut bahaya saat ni lah. Dia tak perasan, dia tak boleh kesan mana silap tu guru dia. Misalnya kalau kita tu guru dia, dia berasa betul semacam, akibatnya bahaya kepada diri dia sendiri. Tu dalam arti yang umum, ya betul, bayar. Bayar dah. Ya. Hubungan dengan zina tadi. Ya. Kita nak buat siapa dia, harus 21 dan wali ni. Tu cerita panjang pula, cerita lain pula, insya-Allah lah bila siapa bab dia lah, insya-Allah. Dia tu ada dalam Bukhari ni pun ada. Dalam Bukhari ni pun ada. Gitulah. Ada lagi?